Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pagi ini anda bersama saya Irfan Syamil Nasution dan juga pasangan saya. Ya, Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda seperti biasa pada pagi ini seawal jam 8 pagi hingga 10 pagi. Ada banyak sebenarnya perkongsian kita akan bawakan untuk anda hari ini. Jadi kalau tak sempat nak tonton di TV, boleh tonton kami di telefon pintar anda. Betul. Di aplikasi RTM Click. Dan juga di TikTok sekarang ini. Ya. Saya langsung kepada anda. Dan pagi ini show kita akan mulakan dengan perkongsian berkaitan dengan apa yang terjadi dalam negara kita dan kita akan lihat melalui portal berita RTM. KKD ataupun Kementerian Komunikasi Digital menjalinkan kerjasama erat dengan satu syarikat gergasi telekomunikasi di Korea Selatan iaitu Samsung. Dan kerjasama lebih erat perlu terus dijalinkan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan syarikat telekomunikasi dengan pihak Samsung bagi membolehkan harga peranti 5G lebih mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, meskipun liputan 5G di Malaysia telah mencapai 66.8%, namun pengguna 5G setakat ini hanya mencecah 4.2%. Dan beliau yang meneruskan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Samsung di Korea Selatan pagi semalam telah mengadakan pertemuan bersama delegasi berkaitan dan telah membincangkan beberapa agenda terbaik untuk berkolaborasi demi kebaikan rakyat dan negara. Ya, ini juga sebenarnya hasil pada 31 Ogos lalu di mana kerajaan melancarkan pakej 5G Rahmah yang menawarkan plan internet 5G beserta dengan telefon pintar dengan harga yang bernilai RM949 yang dijual dengan harga RM240. Jadi apabila ada kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan syarikat Samsung, ini pastinya akan memudahkan untuk rakyat Malaysia memiliki telefon pintar dengan harga yang mampu milik dan juga boleh mendapat akses yang lebih banyak terhadap liputan 5G. Baik, dan bukan saja itu show, kita akan lihat pula kepada satu lagi berkaitan dengan telekomunikasi di mana MOU, TM dan juga SK Telekom membangunkan pengaturan perniagaan MEC di Malaysia. Telekom Malaysia Berhad, TM dan syarikat telekomunikasi tanpa wayar terbesar di Korea Selatan iaitu SK Telekom menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU dalam membangunkan pengaturan perniagaan Multi Access Edge Computing MEC di Malaysia. MOU berkenaan membuka jalan kepada perniagaan perkhidmatan MEC untuk dipelopori dan disediakan di Malaysia. Ya, MOU diadakan di Ibu Pejabat SK Telekom di Seoul dengan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital sendiri iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan G CEO TM Amar Huzaimi Madris. Dan TM diwakili oleh Net Presiden Eksekutif TM Global iaitu Khairul Liza Ibrahim, manakala Net Presiden dan Ketua Perusahaan CIC SK Telekom Kyong Dong Kim mewakili syarikat Korea Selatan. Dan pada pertemuan itu juga beberapa agenda utama telah dibincangkan untuk potensi kerjasama antara Samsung dan syarikat telekomunikasi Telco di Malaysia. Okey, baik, seterusnya kita akan lihat kepada perkembangan dalam dunia pendidikan negara pula. Hadis 40 Imam Nawawi dan ia terbitkan rujukan ringkas agar mudah untuk difahami oleh murid dan juga guru-guru di Malaysia. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim mengambil inisiatif untuk menerbitkan satu bahan rujukan bagi menerangkan secara ringkas intipati hadis 40 Imam Nawawi agar ianya mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Dan hadis 40 Imam Nawawi telah disusun sejak 700 tahun dahulu mencakupi penerapan nilai-nilai murni serta akhlak mulia berdasarkan sumber rujukan serta autoriti yang jelas daripada hadis-hadis yang sahih. Ini inisiatif yang kita bawakan untuk dunia pendidikan negara. Seterusnya. Okey, secara ringkas saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan kes Mahkamah Timbalan Perdana Menteri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi. Tiada campur tangan dalam kes Zahid. Ini antara kenyataan dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang turut mengatakan bahawa Jabatan Peguam Negara memiliki kuasa penuh terhadap kes itu dan jabatan itu juga sudah membuat penjelasan mengenainya. Jadi diharapkan agar anda semua tidak membuat sebarang spekulasi dan tidak menjejaskan proses yang seterusnya ataupun prosedur mahkamah yang seterusnya. Okey, berita seterusnya nak kongsi pada pagi ini, Irfan. Berkaitan dengan Harimau Melaya yang bangkit, catat keputusan seri 2-2 berdepan Syria. Okey, kalau kita perinciannya semalam semalam Malaysia bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk mengikat pasukan 100 terbaik dunia iaitu melawan dengan Syria 2-2 pada perlawanan antarabangsa Tier 1 di Chengdu, China petang semalam. Sekaligus mempertahankan rekod tanpa kalah. Ini yang paling menariknya. Tanpa kalah, Syuhaida. Okey, mula-mula suatu awal permainan ini Syria mendominasi di Padang dan selepas masuk separuh waktu kedua Harimau Melaya lebih garang dan juga banyak sebenarnya
kata strategi yang dipasang oleh Panggon menggunakan semua pemain gantian itu membuahkan hasil dan alhamdulillah mencatatkan seri. Kalau kita boleh kongsikan kepada anda setakat ini tahun ini Malaysia sudah mencatat 4 kemenangan berturut-turut dalam aksi persahabatan masing-masing bertemu dengan Turkmenistan, Hong Kong, Kepulauan Solomon, Papua New Guinea selepas tewas 0-3 kepada Thailand pada separuh akhir kedua Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF tahun lalu. Dan anak buah Panggon selepas ini akan menentang China pula yang menghuni ranking dunia ke-80 pada satu lagi aksi antarabangsa Tier 1 di Stadium Phoenix Hill Chengdu Sabtu ini. Jadi kita sama-sama doakan agar Harimau terus bangkit untuk mengekalkan kemenangan untuk menjadi 100 terbaik di dunia selepas ini. Okey, itulah perkongsian kita bawakan kepada anda berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara pagi ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat agar sekarang. Lebih aktif. Lebih hebat. Angkat. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syamina Sutena juga Syuhaida Arifin. Seterusnya kita akan bersama rakan-rakan kita di Konti Radio untuk di DJ Azwan, DJ Aiman dan DJ Zack dari KLFM untuk rangkuman aktiviti di KLFM. Jom kita bersama dengan mereka di sana. Ya, 6 hingga 10 pagi bersama dengan kami dalam Rentak Pagi KL. Terima kasih kami ucapkan kepada Irfan Syahmi dan juga Syahida Arifin dari studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seleksi pagi hari ini bersama dengan kami bertiga. Aiman Sabri, Zima Syariza dan juga Putra Azwan. Jadi kita mulakan rangkuman aktiviti KLFM untuk bulan ini dengan program Kita Madani Aspirasi Malaysia 2023 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya yang mana telah pun diadakan pada 3 September lalu ataupun hari Ahad yang lalu. Okey, dan juga dekat saja acaranya kalau nak dikirakan dari angka Sepuri ni. Okey, dan acaranya telah pun dilaksanakan di Dewan Merbau Pantai Eco Park Community Centre Kampung Pasir Kuala Lumpur. Ya, dan tetamu kehormatan yang hadir iaitu YB Fahmi Fazil selaku Menteri Komunikasi dan Digital dan juga pegawai-pegawai tertinggi KKD. Dan untuk KLFM sendiri kita ada pengurus kita iaitu Puan Nuriza Nordin dan juga DJ EJ yang turut bersama untuk program ni tau. Dan acara ini
ini turut diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023 untuk hari yang sama. Jadi RTM telah anjurkan showcase bersama beberapa orang artis seperti kita ada Santesh, Lia Aziz, Afiq Syazwan. Jadi kita dapatlah saksikan dekat Kaca TV. Memang cukup meriah sambutannya. Sempat juga DJ-DJ dari 6 stesen RTM ni dapatlah peluang ramah mesra dengan YB Fahmi Fazil. Untunglah. Lain kali kita pergi pula Aiman Okey, dan juga kita juga nak ucapkan tahniah kepada adik Iman Darwi. Yang telah berjaya mendapat tempat keempat dalam Kemuncak Bintang Kecil 2023. Dan juga pada acara Kemuncak tersebut Iman telah menyanyikan lagu Semalam daripada Aina Abdul dan juga lagu secara duet Iman bersama dengan adik Ariel dari Kedah menyampaikan lagu Jaket Biru. Tapi dua-dua memang mantap, memang padu kedua-duanya. Dan selepas memenangi tempat keempat, Iman membawa pulang wang tunai RM5,000 juga seutas rantai tangan emas tau. Piala iringan dan juga CJ. Dan untuk makluman juga, ini merupakan pertama kali peserta dari Kuala Lumpur dapat ke final tau. Apa pun Iman memang mantap, memang best Iman. #SleeKL. Okey, selain itu juga kita nak ucapkan tahniah kepada penerbit yang juga pengiring Iman dekat Sarawak untuk kali ini, iaitu DJ Ashila Ashura. Bayangkan 2 minggu beliau berkampung untuk pastikan semuanya berjalan dengan lancar untuk satu-satunya wakil Kuala Lumpur kita ni. Anda juga boleh ikuti TikTok kami di KLFM, iaitu KLFM Official, untuk ikuti perjalanan adik Iman ini dalam pertandingan Bintang Kecil 2023. Memang cukup menarik. Okey, cakap mengenai TikTok, medsos KLFM, jangan lupa KLFM Official untuk YouTube kami dan juga TikTok kami. Dan bagi anda yang belum tahu, KLFM juga sekarang ini kita dah ada podcast sendiri, ada channel sendiri. Jadi anda boleh ikuti program kami pada bila masa. Kalau tertinggal pun ada antara acara-acara yang penting ataupun program penting di KLFM, anda boleh saksikan menerusi RTM. Klik je dekat lambang podcast KLFM tu. Lepas tu anda boleh pilih lah ada program khas sempena dengan Hari Kebangsaan baru-baru ni. Okey, kita juga ada Borak Tengah Lapar live at KLFM dan juga #ini Carta KL, Inspirasi KL, banyak lagi lah. Itu dan itu yang dapat kita rangkumkan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dalam Seleksi Pagi. Okey, dan kita kembali bersama rakan penyampai Irfan di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih DJ Azwan, DJ Aiman dan DJ Zack dari KLFM untuk rangkuman aktiviti KLFM. Seterusnya, kita akan bawakan topik yang menarik kepada anda berkaitan dengan Global Halal Summit 2023, memperkasa industri halal Malaysia. Untuk segmen komentar @SPM hari ini, kita bersama dengan tetamunya. Kita bersama dengan Puan Izwatul Jannah Abdul Latif, penolong pengarah Sekretariat Majlis Halal Malaysia, JAKIM. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Pagi dan khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Okay, hari ini kita akan terus berkongsi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan Global Halal Summit 2023 ataupun lebih dikenali sebagai JIHAS 2023. Soalan saya yang pertama, mungkin dari segi objektif dan juga apa yang dibawakan dalam JIHAS untuk tahun kali ini. Okey, untuk program Global Halal Summit 2023 JIHAS, tahun ini kita akan berhadapan dengan 4 objektif utama, iaitu mengenai kefahaman pembangunan kapasiti halal kepada yang berdasarkan keperluan ISO di antara JAKIM dengan Badan Persijilian Halal Luar Negara lah. Dan yang keduanya, kita berobjektif dengan mempertingkatkan kesedaran integriti. Yang ini menyatakan bahawa integriti merupakan satu medium yang menjamin kemapanan persijilian halal bagi menebani cabaran semasa. Itu yang kedua. Betul. Lagi? Jadi yang ketiga, dalam JIHAS kali ini kita ada selitkan mesyuarat MABIMS, iaitu gabungan antara negara-negara MABIMS. Jadi di sini kita highlightkan jalinan kerjasama strategik di antara negara anggota lah. Dan yang akhir sekali, kita berharap bahawa berobjektifkan JIHAS ini kita mempertemukan antara industri dan juga Badan Persijilian Halal Negara. Baik, jadi untuk objektif yang ketiga pun ada mengatakan ada kerjasama antara negara-negara MABIM. Boleh kongsikan antara negara tersebut? Okey, baik. Negara-negara MABIMS ini adalah merupakan negara-negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Negara-negara berhampiran dengan kita,
negara serumput serantau. Yang mana negara-negara ini akan bersidang, bermesyuarat dalam pada hari kedua program JIHAS. Baik, program kedua. Okey, yang saya difahamkan program JIHAS kali ini adalah antara program kolaborasi JAKIM dan juga MITI, betul? Betul. Jadi bagaimana kongsikan peranan JAKIM untuk JIHAS kali ini bagaimana? Okey, baik. Seperti yang dimaklumkan bahawa collaboration antara JAKIM dengan MITI pada kali ini mengadakan JIHAS. Tarikhnya bermula 10 hari bulan hingga 15, yang mana pada awalnya 10 dan 11 hari bulan JAKIM akan menganjurkan program tersebut di Hotel Pullman Kuala Lumpur KLCC. Dan di situ kita akan berkumpul daripada pesertanya daripada Badan Persediaan Halal Luar Negara yang JAKIM iktiraf, dan kita jemput juga pemain industri halal dan juga beberapa badan autoriti luar negara yang juga dalam diiktiraf oleh JAKIM lah. Baik, kalau ikutkan jakaan sekarang ini berapa ramai yang akan terlibat sama dalam aktiviti yang ditawarkan dalam JIHAS nanti? Okey, untuk peserta HCBC Halal Certification Body Convention, kita mensasarkan peserta dalam seramai 300 orang. Jadi kita akan bersidang berkumpul di Hotel Pullman tu. Kita ada round table discussion, persidangan meja bulat yang akan membincangkan soal-soal integriti, dan juga ada juga sharing session, perkongsian daripada badan autoriti mengenai trade barrier, dan juga satu lagi perkongsian sharing session daripada selected, kita pilih badan-badan persijilan halal luar negara untuk berkongsi apakah halal certification challenges yang mereka hadapi. Kan kita faham lain negara lain kaedah cabaran, kaedah mendepani industri-industri mereka, dan kita pun faham negara-negara ini bukan semua negara-negara yang Muslim ataupun perlukan halal. Jadi mereka ada yang kurang berminat, ada yang terlebih berminat. Jadi di platform ini kita akan membincangkan perkongsian macam mana di facing the halal certification challenges di negara masing-masing. Di negara masing-masing. Baik. Dan kalau kita bercakap soal integriti, saya yakin dan percaya itu antara perkara yang kita ingin ketengahkan. Kerana untuk kita mendapati cabaran seperti dikatakan oleh Puan tadi, sebenarnya bukan senang sebab setiap negara itu mempunyai masalah dan juga cabaran tersendiri. Jadi kita di sini untuk JIHAS kita bawakan peserta-peserta dari seluruh dunia untuk berkumpul untuk kita berbincang, betul kan? Betul. Okey, jadi apa lagi antara pengisian yang kita bawakan lagi untuk JIHAS ini dari 10 sampai ke 15 September? Okey, baik. Selain daripada Halal Convention tadi, Halal Certification Body Convention, kita ada juga dari Kementerian MITI, dari MITI mereka ada MIHAS, Malaysia International Halal Showcase, ada lebih kurang banyak jemputan yang dijemput, dan juga ada juga forum mengenai halal sektor, dan juga ada halal profession seminar yang dianjurkan oleh MITI. Tapi di pihak JAKIM sendiri, selain daripada yang saya sebutkan tadi, kita juga ada mengenai integriti yang digariskan tadi, kita ada menjemput Jabatan Standard untuk menerangkan macam mana Malaysia membangunkan badan pensijilan halal di Malaysia ini dengan aspek integriti, berdasarkan juga ISO yang kita dah dapatlah. Okey, saya rasa itu satu perkara yang patut kita sama-sama syakna, lagi-lagi berkaitan dengan industri halal yang semakin berkembang di seluruh dunia. Dan kita faham Malaysia sendiri merupakan satu negara yang sangat dikenali. Lagi-lagi berkaitan dengan pensijilan halal ini, memang kita antara negara yang terhebat. Jadi bila kita bawakan satu perkongsian dalam JIHAS ini, kita akan memberikan banyak lagi perkongsian, dan juga kita perlu sama-sama untuk berganding bahu untuk kita sama-sama dalam untuk mendapati cabaran yang tengah ada sekarang. Kalau kita lihat dari segi kemajuan ekonomi kan. Jadi sekarang ini mungkin apa antara yang JAKIM lakukan, persiapan JAKIM sendiri untuk kita sama-sama dalam aktiviti dan juga program JIHAS nanti. Okey, disebabkan tahun ini adalah tahun pertama sinergi di antara JAKIM dengan MITI. Jadi kami memang mengharapkan kesepaduan ini membantu meningkatkan ekonomi negara. Nak kita juga mendepani fasa post-COVID yang mana semua pelbagai pihak terkesan. Tak kisahlah industri besar, industri kecil, hatta pembeli, pengguna dan sekalipun terkesan. Jadi kita menganjurkan JIHAS ini dengan harapan dengan penglibatan Badan Persediaan Halal Negara, pemain industri. Jadi kita kumpul untuk sama-sama
berbincang dan mencari ruang dan peluang dari aspek mana yang kita boleh sama-sama all together membangun dan mempermudahkan urusan kita yang agak sulit sikit selepas COVID ni. Baik. Betul. Kerana kita berjalan ke depan untuk 10 September nanti, bagaimana persiapan oleh JAKIM sendiri setakat ini? Okey, disebabkan beberapa hari je lagi yang berbaki, jadi biasalah kan, pelbagai persiapan perlu diaturkan dengan tangkas lah, sebab kita pun masa dah tak banyak, jadi kita harapkan kehadiran daripada tetamu dan juga tetamu-tetamu VIP, dan kita ada 2 delegasi besar dalam Persada Halal Dunia ni daripada SMIC dan juga GAG Accreditation Center. Jadi apabila mereka sudi hadir, jadi kita dapat mempromosikan Malaysia ni sebagai satu badan yang kerana mereka support, mereka memberi sokongan terhadap program kita, macam itulah. Baik, kalau kita boleh faham tadi dari segi pelibatan dan juga sokongan yang diberikan oleh mereka di luar sana terhadap industri halal Malaysia sangat-sangat memberangsangkan. Betul. Jadi di sini kita ingin sama-sama dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai satu penanda aras untuk industri halal, kerana kita juga telah menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan negara-negara luar, lagi-lagi dalam aspek halal industri. Okey, seterusnya kita nak tanya juga harapan Puan sendiri untuk kita melahirkan lebih ramai orang yang cakna dengan halal ini, lagi-lagi mereka di luar negara, untuk kita sama-sama menghayati dari segi integritinya dan juga untuk kita sama-sama memantapkan industri halal seluruh dunia. Silakan. Okey, baik. Disebabkan isu halal ni juga adalah isu yang besar dan dari satu sudut mungkin dia agak sensitif dari pihak-pihak tertentu. Jadi saya berharap agar semua memberi keyakinan penuh kepada badan berwibawa yang menjalankan persediaan halal ini, agar lebih yakin bahawa kami ataupun kita badan berwibawa halal dalam persediaan halal ini telah melakukan yang terbaik berdasarkan keperluan ISO. Jadi diharapkan tiada ragu-ragu lagi dengan halal di Malaysia. Hatta di luar negara pun kita ada badan persediaan halal yang diiktiraf, yakni kita JAKIM sendiri memantau bagaimana mereka menjalankan pengauditan dan juga memberi pengesahan halal kepada syarikat-syarikat di luar negara. Baik, adakah penyertaan untuk jihad sekarang dah ditutup atau bagaimana? Ya, dah ditutup. Dah penuh dah. Dah penuh full house. Baik, kita mengharapkan agar jihad 2023 kali ini akan membantu lebih ramai mereka di luar sana, termasuk juga mereka dari luar negara, untuk kita memahami dari segi integriti dan juga apa yang berlaku dalam senario industri halal di seluruh dunia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Izwatul Jannah Abdul Latif, penolong pengarah Sekretariat Majlis Halal Malaysia JAKIM, untuk perkongsian Global Halal Summit 2023 ataupun JIHAS 2023. Terima kasih lagi sekali Puan. Okey, sama-sama. Baik, seterusnya kita akan terus ke cerita pagi Selangor untuk minyak masak terpakai yang menjana pendapatan bersama rakan pelapor Siti Farah Nadia Fazlun. Silakan. Dalam usaha melestarikan alam sekitar, pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya telah melaksanakan beberapa program, dan antaranya seperti kempen pengumpulan minyak masak terpakai dan juga kempen e-waste. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenainya, kita bersama dengan Yang di-Pertuanya, Dr. Ani Ahmad. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Farah. Okay, jadi boleh Dr. terangkan mengenai kempen yang diadakan oleh pihak MPAJ sendiri? Okay. Farah, sebab kita tahu ya, dalam kita berusaha ya untuk menjaga kelestarian alam sekitar ya, MPAJ sangat menggalakkanlah ya penglibatan daripada masyarakat ya. Jadi pada hari ini kita berkumpul di Komplek Muhibah pada hari ini ya, sebab di sini adanya satu pusat pengumpulan e-waste dan juga pengumpulan minyak masak terpakai ya. Kenapa kita buat kaunter tu dekat sini?
ini sebab kita nak mengalakkan supaya komuniti yang berada di sekitar ini mereka boleh menghantar minyak masak terpakai dan juga e-waste yang ada, contohnya handphone, contohnya komputer yang lama dah tak pakai, yang usang dan sebagainya, supaya boleh dikumpulkan di sini. Dan kita nanti akan untuk e-waste misalnya, kita akan minta Jabatan Alam Sekitar lah untuk melupuskan e-waste itu dalam keadaan yang betul lah, mengikut peraturan yang berkaitan dengan alam sekitar. Dan kita tahu juga kenapa minyak masak, sebab minyak masak ni dia antara bahan-bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Minyak-minyak masak yang terpakai, contohnya kalau dah tak pakai patut kita kumpulkan supaya kita boleh lupuskan dalam keadaan yang betul. Kalau kita tak lupuskan dalam keadaan yang betul, dia masuk ke longkang dan sebagainya, masuk ke sungai dan dia memberi kesan kepada aliran sungai yang sebenarnya merupakan sumber air yang kemudiannya akan kita proses untuk menjadi minum. Dan minyak-minyak masak ni pula kalau dibuang secara tak teratur daripada rumah-rumah ke longkang, menyebabkan longkang tersumbat dan sebagainya, yang menyebabkan kerja tambahanlah kepada MPAJ. Dan untuk e-waste pula Farah, e-waste ni kadang-kadang dalam tu ada logam-logam tertentu lah. Dalam contohnya dalam telefon, dalam kebuk mesin basuh dan sebagainya, dia ada logam-logam tertentu yang perlu dikumpulkan dan sebagainya untuk kita lupuskan secara betul. Dan kita tahu bahawa kalau e-waste ni, kalau kita tak sediakan satu tempat pengumpulan, dia akan menyusahkan semua orang sebab sifatnya adalah besar. Contohnya TV, contohnya mesin basuh dan perkara-perkara lainlah yang ada elemen-elemen logam di dalamnya, yang barang-barang elektronik. Itu Farah. Jadi bagaimana dengan peranan pihak MPAJ dalam meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai kempen sebegini? Ya, sebab kita sebagai kerajaan di peringkat kerajaan pihak ketiga, kita memang sangat-sangat mengalak. Kita akan aktifkan kempen-kempen untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya mereka sama-sama kita lah bersama dengan kerajaan untuk memelihara alam sekitar. Jadi kalau kata kempen, kita sebenarnya telah mula berkempen di peringkat sekolah dan sebagainya. Kita juga ada pertandingan pengumpulan e-waste di peringkat sekolah rendah dan sebagainya. Sehingga pada tahun lepas, kalau tak silap saya, kita berjaya mengumpulkan lebih kurang 12.1 tan e-waste di peringkat sekolah lah. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita juga mahukan komuniti bersama-sama MPAJ untuk mengambil tindakan yang sepatutnya lah, mana bahan-bahan elektronik yang tidak dilupus dan sebagainya dihantar di tempat-tempat tertentu. Kita juga ada sediakan contohnya di sini pusat pengumpulan e-waste di kompleks Muhibah, dan kita juga akan adakan ada dua lagi tempat pengumpulan e-waste yang dalam perancangan kita, iaitu di Melawati dan juga lagi satu saya tak ingat di mana lah, tapi ada dua lah. So itu kita akan banyakkan lagi tempat-tempat pengumpulan lah untuk e-waste ni, dan juga untuk pusat-pusat pengumpulan minyak terpakai, sebab mereka boleh hantar, mereka kumpulkan di rumah dah tak pakai, mereka hantar di pusat-pusat drop off kita tu yang ada e-waste ni, dan pusat-pusat pengumpulan minyak terpakai ni, supaya mereka juga kita akan bagi mereka duit lah, dan kita akan kumpulkan dan kita akan recycle semula minyak-minyak tersebut lah. Okay, bagaimana dengan sambutan daripada masyarakat setempat melalui kempen sebegini? Setakat ini alhamdulillah, contohnya untuk saya ceritakan tentang pengumpulan e-waste di kompleks Muhibah ni, pada tahun 2022 kita berjaya mengumpulkan sebanyak 684 kilogram lah minyak terpakai. Yang untuk e-waste pun saya nampak banyak sangatlah, mereka pun dah tahu di mana tempat-tempat yang sesuai lah untuk mereka letakkan barang-barang e-waste ni, dan saya rasa from time to time memang nampak ada kesedaran yang lebih tinggi lah di kalangan masyarakat untuk bersama-sama dengan MPAJ lah, untuk meletakkan barang-barang e-waste yang boleh kita semula lah. Okay, yang terakhir sekali Puan, bagaimana dengan perancangan daripada pihak MPAJ sendiri untuk pada masa akan datang? Kita akan teruskan program-program lah untuk melestarikan alam sekitar ini, sebab kita pun terikat dengan SDG iaitu Sustainable Development Goals, dan jadi untuk itu kita pun telah merancang untuk menambah lebih banyak lagi tempat-tempat pengumpulan minyak terpakai, menambahkan lagi banyak pusat-pusat pengumpulan e-waste
Hafiz ya. Dan kita juga semakin kita akan teruskan pertandingan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah untuk menimbulkan kesedaran kepada anak-anak kita ni lah supaya mereka juga akan sama-samalah bersama dengan MPAJ untuk sama-sama menyahut cabaran untuk melestarikan alam sekitar. Sebab kita tahu kadang-kadang anak-anak ni bila dia belajar di sekolah, dia dapatkan maklumat yang betul tentang menjaga alam sekitar ni, dia akan bercakap dengan ibu bapa mereka dan ibu bapa mereka juga akan sama-samalah memberikan sokongan kepada anak-anak sebab kita tahu di sekolah tu sendiri kita nampak ibu bapa ni suka bila anak-anak tu balik cakap dengan dia, mak bapak kita boleh kumpulkan mana-mana handphone dan sebagainya yang tak elok yang patut dibuang dan dibawa kepada sekolah, dan sekolah pun menjadi satu tempat yang kita boleh collect balik semulalah barang-barang untuk e-waste dan juga yang barang-barang yang kita boleh kita semulalah. Terima kasih Doktor di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu sahaja cerita pagi Selangor di Majlis Perbandaran Ampang Jaya ini. Kita kembali ke Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk mengitar semula minyak masak dan juga menjaga kelestarian alam sekitar. Selain daripada itu, ada satu lagi program yang baik. Kali ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua, terutama menjelang 16 September nanti merupakan Hari Malaysia, iaitu merupakan program kereta api sarung. Bagaimana sebenarnya program ini boleh memertabatkan etnik Malaysia. Lebih lanjut berkenaan dengan program ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Nur Afifi Muhammad Taib selaku pengerusi kreatif Kereta Api Sarung 2023. Cik Afifi, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya rasa Kereta Api Sarung ni untuk mereka yang berada di sekitar Lembah Kelang ini bukan program yang asing ya. Merupakan satu program yang dilaksanakan pada Hari Malaysia di mana pesertanya akan memakai kain sarung menaiki kenderaan awam untuk pergi ke lokasi yang tertentulah untuk ada banyak program di lokasi-lokasi tersebut. Itu mukadimahnya, tapi bagaimana sebenarnya permulaan program ini kalau Cik Afifi boleh kongsikan terlebih dahulu? Okey, tahun ini merupakan edisi ke-7. Ya, termasuk juga edisi semasa PKP. Ya. Jadi dari tahun 2017 telah mulalah inisiatif oleh Loko Malaysia untuk mengadakan sambutan, satu untuk mempromosi penggunaan pengangkutan awam, lagi satu untuk menyatu padukan masyarakat di sekitar Lembah Kelang dengan penggunaan kain sarung. Dia adalah satu perkongsian lah. Jadi dia go across antara etnik kain sarung ni, itu elemen penyatuan. Okey, tahun ini ada tema masing-masing kan? Jadi apa antara tema diangkat untuk tahun ini? Okey, untuk tahun ini tema besarnya ialah etnik, untuk meraihkan kepelbagaian kita di Malaysia, untuk meraihkan Hari Malaysia. Kami juga mengangkat konsep memberi. So memberi ini pun adalah satu tradisi tradisi di mana ialah untuk menanamkan minat untuk memberi. Memberi itu makna dia besar. So antara dia memberikan tenaga, memberikan kerjasama sesama kita. Dan ialah memakai kain sarung di perkhidmatan pengangkutan awam ni, orang kata rare lah kan, sesuatu yang jarang kita nak jumpa kecuali kalau masa 16 September. Jadi bagaimana setakat ini sambutan yang diberikan dari tahun ke tahun apabila program Kereta Api Sarung ini dilaksanakan? Okey, dari tahun 2017 sehinggalah tahun lepas terdapat peningkatan setiap tahun dari bilangan peserta. Jadi ia adalah satu acara yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggukan oleh warga Lembah Kelang dan kumpulan-kumpulan komuniti pelbagai etnik yang turut serta untuk meriahkan, untuk meraihkan Hari Malaysia bersama-sama berkain sarung. Dan tahun ini konsep etnik, so kita etnik tu maksudnya kain sarung tu perlu ada elemen etnik ke atau macam mana? Dia boleh berpakaian etnik. Boleh. Jadi kalau katakan kalau orang Melanau boleh pakai cara Melanau, kalau orang Kadazan boleh pakai cara Kadazan. Sama-sama kita tunjukkan kepelbagaian itu. Okay. So
terletak pada kreativiti ni jugalah peserta juga. Okey, tak ada restriction lah macam tak boleh ni ke, tak boleh macam tu tak ke. ada. Ikut kreativiti masing-masing. Itu yang seronoknya tengok macam kat video yang kita tengah paparkan sekarang ni kan. Macam mana sebenarnya kemeriahan program kereta api sarung sebelum ini yang dilaksanakan. Bukan sahaja datang menaiki perkhidmatan awam, tapi akan ada lagu-lagu yang akan dipasang untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita memandangkan sambutannya pada 16 September. Tahun ni lokasinya di mana? Lokasi ke rahsia? Lokasi dia biarlah rahsia. Tak boleh beritahu lagi Akan diumumkan dalam masa terdekat. Okey. Ya. So tunggu je lah. Macam mana nak menyertai program ni? Ke boleh datang untuk menyertai sesiapa saja dijemput hadir, dijemput datang ya. Ada 7 stesen. Ya, antaranya Bandar Utama, Gombak, Kajang, Putrajaya, KL Central. Ya, ni apa, boleh MRT berkumpul. ke KTM ke semua? Semua. Oh, okey. Rail lah. So jam 8.30 pagi berkumpul di stesen-stesen. Boleh ke IG kami loco.my. Boleh tengoklah di situ banyak maklumat. Maklumat yang ada untuk bagaimana untuk menyertai kereta api sarung. Oh, okey. So semualah peringkat umur, warga negara, tak kira apa bangsa sekalipun boleh menyertai program kereta api sarung ni. Kita nak bersama dengan Irfan. Irfan ada nak demonstrasi sesuatu tu, Irfan. Silakan. Ya, Syuhaida. Nampaknya Irfan tengah pening sebenarnya fikir baju apa saya nak pakai untuk 6 September nanti. Nasib baik ada Fitri dekat sini. Assalamualaikum Fitri, apa khabar? Fitri, boleh tak sarankan kepada saya, tunjukkan kepada saya apakah antara pakaian yang saya boleh kenakan untuk 16 September nanti. Jadi mengikut tema etnik, pemakaian sarung itu tidak tertakluk sahaja pada kain batik maupun kain pelekat. Jadi di Malaysia ni ada banyak jenis kain. Kita ada kain tenun, kita ada kain songket dan different etnik ada banyak lagi different type kain lah. Dan juga bukan kain-kain Melayu saja, berkain-kain sari juga dia boleh pakai, separuh sate, ada contoh kain daripada Tamil, kain Baba Nyonya batik ya. Jadi saya akan gayakan 3 cara gaya. Ini macam contoh simple lah. Oh, bukan untuk saya lah. Saya sudah ada model pada hari ini. Baik. Jadi Nazira telah memakai satu set simple lah ya, baju atas dengan t-shirt polos dengan kain tenun. Kain pelikat tu orang lebih familiar lah. Jadi orang rasa kekok lah kalau nak keluar macam ni. Tapi itulah kita untuk membudayakan. Saya rasa pentingnya kereta api sarung ni adalah untuk membudayakan pemakaian kain sebagai satu identiti fashion di Nusantara. Jadi saya akan tunjukkan look yang seterusnya lah. Okay. Nazirul. Okey. Kita nak buka dulu kain tenun. So saya nak kongsikan tips satu lah. Kalau pakai kain sarung ni, kalau tak nak lucut. Betul. Kadang-kadang memanglah itu masalahnya kepada lelaki. So kalau kita pakai mesti akan terlucut. Atas. Depan atas sikit, belakang bawah sikit. Oh, belakang bawah sikit. Okey. Lepas tu tarik sedikit supaya tidak beranak. Dan kemudian lipat sikit-sikit ya. Okey, itu saja. Second look. Okey. So, I nak gayakan kain batik lepas. Jadi, kita tak ramai pakai kain batik lepas sekarang ni. This batik lepas ni moyang saya punya. So, daripada tahun 1950-an, 60-an. Yang dibawakan dari mana tu, Fitri? Daripada Indonesia. Ya, so batik zaman dulu kita tak banyak menghasilkan. Jadi, kita banyak import. Okey, saya akan tunjukkan. Dulu, kalau nak bagi senang, dia akan lipat sedikit belakang supaya senang jalan. Okey. Lipat nampak sedikit belakang. Okey. Macam tu. Dia ada macam-macam cara lah. Tapi ini cara paling quick fix orang kata atau paling senang. Paling senang. Okey. Dan kena gerakkan sedikit lah. Macam mana kita nak pastikan bahawa kain batik lepas ni tak terlucut dari pinggang kita? So, orang zaman dulu banyak pakai tali pinggang besi. So, macam ini. Fitri bawa juga kepada kita semua sekarang ni. Okey, nak warna apa? This is also my grandmother's. Opah punya. Okey. Okey, tapi kalau tak ada tali pinggang besi ni, ala boleh jajan dapat Shopee. But you can use ni lah. Apa-apa tali ada di rumah. Kalau tali kecil sikit mungkin tak selesa. Tebal sikit lah saya selalu guna. Okey. So dah dapat belah tengah ini. Ni paling simple lah. Ini paling simple.
paling senang untuk kita gayakan untuk kereta api sarung nanti. Jadi inilah penggayaan yang kita boleh sama-sama belajar dengan rakan kita di sini. Okey. Okey. Lepas tu okey, kemaskanlah sikit-sikit je. Okey. Dan kemudian kita nak pakai apa pula tu? Okey, kita kenakan kemeja pula di luar. Kemeja warna putih. Okey. Ini kita nak panggil fashion macam mana ni? So, dekat Indonesia yang saya rasa terinspirasi. Sebab diorang panggil wastra dan satu movement ni remaja Nusantara, diorang nak membudayakan pemakaian sarung. Jadi anak-anak muda boleh pakai kain sarung dengan style yang lebih atau gaya yang lebih moden lah. Oh, okay. So this is a modern look, much more simple. Tapi you ada satu piece of history atau satu piece of heritage with you. I think itu paling penting sekali. Okay. Kemudian kalau nak lebih formal, you potong. Okey. Baik, ini mungkin demonstrasi yang terakhir mungkin kita boleh buat. Okey. Okey. Ini kita panggil, ini kain apa pula ni? Okey, ini kain batik daripada Kelantan. Kain batik kita very experimentive. So macam pelbagai-pelbagai. Jadi kita kena olahkanlah. Saya suka beri kain Ella sebab zaman sekarang tak ada dah kain batik lepas macam ini. Okey. Baik, kita turunkan sikit. Okay, kita akan lepaskan. Baik. Nampaknya ini antara fashion yang kita boleh bawakan untuk hari 16 September nanti. Jadi ini antara contoh-contoh yang kita boleh sama-sama lihat, sama-sama hayati dan sama-sama untuk kita mendapat inspirasi. Macam mana kalau mungkin kita tengah pening, tak tahu nak pakai pakaian apa untuk 16 September nanti. Dan ini adalah antara contoh-contoh yang kita bawakan di sini. Dan kawan kita di sini, dah tukar dah. Tadi pakai kain batik lepas, sekarang ini kita pakaikan pula kain batik Kelantan dan juga tali pinggang. Okey. Tak sempatlah saya nak buat kemas-kemas ya, tapi tak apa, kita lebih buat yang kurang macam ini. Okey. Baik. Ini dia. Dah siap dah. Satu lagi last. Okey, kita pakaikan pula di bahagian atas. Okey. Itu dia. Baik. Mungkin boleh ringkaskan apakah look sekarang ni? So, untuk pakaian lebih rasmi ataupun formal, kita just menggayakan dengan macam sampin beginilah wiron dengan aksesoris tambahan sikit lah. So, you can go untuk formal event macam inilah. Baik, itu dia antara pergayaan yang kita boleh kenakan untuk 16 September. Terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama, teruskan Irfan. Dengan Syuhaida pula. Silakan Syuhaida. Okey, terima kasih Irfan. Please excuse my ignorance. Saya pun tak tahu sebenarnya batik boleh digayakan secantik itu. Itu baru modelnya lelaki, bayangkan untuk wanita kan. Jadi anda boleh ambil apa yang kita dah demo tadi sebagai inspirasi untuk anda menyertai program Kereta Api Sarung ni. Cik Fifi, secara ringkas mungkin sedikit harapan atau kata-kata ingin disampaikan untuk mereka yang bakal menyertai program ini nanti. Okey, untuk 16 hari bulan September ni, datanglah beramai-ramai bersama-sama kita meraihkan ulang tahun Hari Malaysia yang ke-60 tahun ini, ya, bersama-sama di 7 stesen yang terpilih, ya. Di sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada prasarana. Tanpa kerjasama yang padu daripada mereka, ini semua tidak mungkin akan berlaku, ya, berlangsung. Dari 2017 ya, mendapatkan sokongan daripada mereka dan juga kepada Wanda Coffee yang akan menaja 10,000 tin kopi tarik kepada sesiapa saja yang memakai kain sarung di Kuala Lumpur pada 16 hari bulan September ini. Okey. Baik, jangan lepaskan peluang. 16 September cuti kan. Jadi kalau tak tahu nak buat apa, boleh sertai program Kereta Api Sarung ini. Terima kasih pada Cik Nur Afifi Muhammad Taib selaku pengurus kreatif Kereta Api Sarung dan juga Fitri bersama dengan modelnya seketika tadi di sebelah sana memberikan demonstrasi berkenaan cara pemakaian sarung. Seterusnya kami nak bawa anda ke Johor. Kita nak bersama dengan Grace Aisyah untuk berkongsi berkenaan dengan program Bazar Raya Agro Johor di sana. Silakan.
Baik, terima kasih Syu. Syu, hari ini saya ada berita gembira untuk penduduk di Muar. Bukan setakat berita gembira tapi waktu gembira juga untuk pengunjung-pengunjung di program bazar. Program bazar Rakyat Agro Johor. Hari ini saya berada di Dewan Serbaguna Kampung Kenangan Taman Tun Dr. Ismail Muar 1 dan saya tidak berkeseorangan pada hari ini. Saya ada tetamu iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Asas Tani dan juga Kemajuan Luar Bandar Negeri Yang Berhormat Datuk Zahari Sarip. Okey Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan SPM pada pagi ini. Terima kasih Grace. Selamat pagi Malaysia. Hari ini kami berada di Kampung Kenangan Tun Dr. Ismail 2 Muar untuk program Bazar Rakyat Agro Johor atau branch fasa 2. Untuk makluman tuan-tuan yang berada di sekitar ini, ada masa lagi untuk kita bersama-sama berkunjung ke branch ini, Bazar Rakyat ini, di mana kita akan buat jualan yang paling istimewa untuk orang Muar. Antara jualan kita yang akan diusahakan oleh usahawan Fama ialah ayam, di mana setiap ekor ayam kita akan adakan apungan harga, potongan harga sehingga hampir RM6 seekor, dan kita ada lebih kurang 2,000 ekor, lebih kurang 1,000 ekor. Dan kita juga ada 500 kilogram ikan, 700 papan telur yang semuanya ada potongan harga. Ayam sehingga RM6, telur hanya RM9 satu papan, ikan dan sebagainya, minyak potongan 3 ke RM5 potongan setiap botol dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan mereka yang tinggal di kawasan ini datang segera. Kita ada anggaran pengunjung lebih kurang antara 5,000 ke 1,000 orang, 500 ke 1,000 orang insya-Allah untuk hari ini saja. Okey, baik Datuk, mengenai waktu gembira iaitu ataupun lebih dikenali sebagai waktu happy hour lah untuk penduduk pada pagi ini. Difahamkan 70 terhad ya untuk happy hour. Apa yang ditawarkan kepada pengunjung pada pagi ini? Selain daripada potongan harga yang istimewa itu, Fama setiap lokasi yang kita jalankan program Bazar Rakyat ini, kita ada apa yang dipanggil sebagai happy hour, iaitu Fama memberikan potongan harga yang sangat istimewa. Seekor ayam dan satu papan telur ayam dengan nilai hanya RM10. Dan ini memang mendapat sambutan, tapi kami terhadlah untuk hari ini kita ada 70 orang pengunjung yang bertuah akan menerima, insya-Allah. Baik Datuk, mengenai berapakah nilai penjimatan yang dinikmati oleh pengunjung daripada hasil jualan brush ni? Kalau boleh saya nyatakan di sini, branch ini ialah kita jalankan selepas mendapat maklum balas daripada rakyat tentang kos harga, gaya hidup, kos barang dan sebagainya. Sebab itu kita buat program ini, dan branch pertama dulu antara Februari hingga Jun kita Kerajaan Johor membelanjakan lebih kurang 300,000. Ini branch yang kedua. Kerajaan Johor membelanjakan 1.8 juta lebih kurang daripada bulan Julai 2023 sehingga April 2024 nanti. Dan setiap program yang dijalankan, usahawan Fama akan buat apungan harga atau potongan harga dengan harga istimewa. Dan setiap program, contoh hari ini branch di Muar ini, potongan keseluruhan harga hampir 17,000. 17,000 kita belanjakan untuk orang Muar. Jadi dan kalau boleh saya sebutkan juga keseluruhan program ini, daripada 1.8 juta yang kita peruntukkan untuk program branch fasa 2 ini, kita menumpukan lebih kurang, kita telah kenal pasti lebih kurang 115 lokasi daripada Julai 2023 sehingga April 2024, dan sehingga hari ini kita dah ada 61 lokasi. Ini yang ke-61. Jadi kami terima kasih kepada rakyat Johor yang nampak memberikan sambutan yang sangat baik. Di sini saja kami anggarkan pengunjung antara 500 ke 1,000 orang. Itu yang kita dapat maklumat daripada pemimpin setempat lah. Jadi kami harap program-program ini akan mendapat sambutan daripada rakyat Johor. Ini ialah hasil daripada tinjauan kita atau maklumat balas yang kita dapat daripada rakyat tentang kos sara hidup dan sebagainya.
Okey, baik. Itu saja cerita Pagi Johor daripada saya di sini. Dan kalau anda rasa masih tidak berkesempatan, anda masih lagi mempunyai peluang bahawa esok adalah hari terakhir untuk brush di Muar. Dan tadi saya sempat meninjau, berbual bersama dengan usahawan-usahawan di sini, iaitu salah seorang usahawan sayur-sayuran yang di mana sayur yang paling rare kita jumpa adalah sayur kucai. Itu adalah sayur kegemaran saya juga. Kalau saya balik KL ni memang saya gembira kalau dapat bawa balik sayur kucai ni. Okey, itu saja. Kita kembali bersama dengan Irfan di Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan pelapor Grace Aisyah untuk cerita Pagi Johor. Seronok dia dapat sayur kucai dekat Johor tu kan. Okey, seterusnya kita akan bawakan satu agenda dalam aspek kesihatan dalam negara untuk Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Untuk itu kita bersama dengan tetamu untuk kita bawakan topik ini bersama-sama, iaitu Encik Muhammad Izzahar Azri Muhammad Shah, Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Encik Izzahar, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Irfan. Sama-sama. Macam berjanji pula kita ya. Tapi saya punya yang warna cerah sikit, saya punya gelap sikit. Ya. Okey, kita nak terus berkongsi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini berkaitan dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Dan saya difahamkan program ini baru dilaksanakan pada tahun lepas, tapi ramai juga yang masih belum tahu tentang program ini. Jadi silakan kenalkan kepada Malaysia sekarang ini apakah Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, sebelum saya menerangkan sikit pasal BMSS, saya akan terangkan sedikit pengenalan dululah, iaitu Agenda Nasional Malaysia Sihat. Okey, fasa pelaksanaan Agenda Nasional Malaysia Sihat ini bermula sejak 2020 sehingga 2030. Dengan matlamat untuk menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan. Okey, BMSS ini pula adalah merupakan teras pertama dalam Agenda Nasional Malaysia Sihat tadi, iaitu dia memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat untuk rakyat Malaysia dengan pendekatan whole of nation, iaitu melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia. Okey, program ini dilaksanakan pada sepanjang bulan September setiap tahunlah. Ia merupakan tahun yang kedua lah pada tahun ini. Okey, tujuan BMSS ini adalah yang pertama meningkatkan literasi dan memperkasakan rakyat Malaysia dalam pembudayaan hidup sihat demi kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan keseluruhannya. Okey, yang kedua mengukuhkan jalinan kerjasama antara pelbagai rakan strategik dalam merancang dan melaksanakan program atau aktiviti bagi pembudayaan hidup sihat secara meluas. Baik. Dan yang terakhir adalah menggalakkan saringan kesihatan kendiri untuk rakyat Malaysia supaya mengetahui status kesihatan semasa mereka. Okey, itu antara tujuan utama ya. Berkaitan dengan BMSS, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Dan kalau kita boleh fahami sekarang ini dalam konteks kesihatan Malaysia, kita boleh katakan semakin lama kadang-kadang ada penyakit yang baru datang secara tiba-tiba yang menyerang negara kita dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi penting untuk kita mendapat satu kefahaman berkaitan dengan kita perlu menjaga diri sendiri. Jadi kita perlu sama-sama untuk ke hospital ataupun ke klinik berdekatan untuk kita sama-sama buat saringan kendiri. Lepas tu kita sama-sama untuk dapatkan satu konsep untuk kita memahami pentingnya untuk kita menjaga kesihatan untuk menjadikan hidup kita sejahtera. Kalau ikutkanlah kan, promosi untuk pembudayaan hidup sihat ni bukan perkara yang baru, betul tak Cik Zahar? Betul saya. Tapi apa yang kita akan bawakan untuk tahun ini sebenarnya? Untuk Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini untuk kempen berbeza dengan kempen-kempen terdahululah. Kita telah bermula sejak tahun 1991 lagi. Di mana pendekatan itu dilaksanakan berasaskan pada penyakit. Contoh macam kencing manis, penyakit jantung, kanser. Sekarang ni kita berbeza sikit. Namun kini pendekatan lebih menumpukan kepada pembudayaan hidup sihat di kalangan rakyat Malaysia. Daripada dulu kita kepada sick care kepada health care. Melalui penjagaan pesakit. Dulu kita lebih kepada penjagaan pesakit. Tapi kini kita kepada penjagaan kesihatan kita sendiri. Pasal kita galakkan untuk membuat saringan kesihatan kendiri supaya kita tahu apa status kesihatan kita. Lepas tu hasil daripada kajian tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan mendapati bahawa faktor risiko kesihatan meningkat dari tahun 2015 ke 2019 di mana beban penyakit turut meningkat akibat budaya hidup yang tidak sihat. Okey Irfan, kat sini saya nak berkongsi sikitlah beberapa fakta tinjauan yang kita dapat. Silakan Cik. Satu daripada rakyat Malaysia menghidapi diabetes, iaitu kencing manis. 3 daripada 10 rakyat Malaysia menghadapi hipertensi. Dan 1 daripada 2
rakyat Malaysia didapati mempunyai lebihan berat badan dan obes. Indeks cara hidup sihat juga di Malaysia pada tahun 2022 mendapati 4 daripada 5 rakyat Malaysia hidup tidak sihat. 4 dari 5? 4 daripada 5 rakyat Malaysia tidak yang sihat. Ya, saya. Itu membimbangkanlah. Oleh itu, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini diwujudkan dengan bermaksud peralihan fokus kesihatan daripada tanggungjawab perubatan kepada tanggungjawab perubahan tingkah laku individu itu sendiri. Kita perlu pastikanlah golongan yang sihat ini untuk terus kekal sihat. Betul. Manakala golongan yang berpenyakit ini dia akan mengubah tingkah laku dia kepada budaya hidup yang lebih sihat. Kita perlu mewariskan generasi yang akan datang kepada hidup yang lebih sihatlah. Baik, tadi saya agak terkejut dan terkesima apabila Cik Izzah mengatakan fakta sekarang ini 4 daripada 5 rakyat Malaysia tidak sihat. Betul. Sebab kalau kita nak ikutkan 4 tu bukan, kalau ikutkan rasionya tu, itu adalah sangat-sangat besar. Betul. Lebih daripada 90% maksudnya. Daripada 4 daripada 5. Jadi kalau kita nak faham tentang aspek kesihatan ni, saya rasa kadang-kadang kita sendiri pun tak sempat untuk menjaga kesihatan diri. Yalah, kadang-kadang sebab kita terlalu sibuk dengan kerja dan sebagainya. Jadi itu juga aspek yang perlu kita ambil cakna dan kita perlu jaga. Jadi Encik Izzah, mungkin Encik boleh kongsikan juga macam mana untuk kita sama-sama menjaga kesihatan diri kita, lagi-lagi dalam kehidupan yang semakin lama semakin sibuk ini. Ya, betul. Okey, bagaimana tingkah laku gaya hidup sihat kita boleh lakukan? Okey, yang pertama dari segi amalan aktiviti fizikal kita itu sendiri. Adakah kita rajin berjalan? Adakah masa kita duduk, kita bekerja asyik duduk saja? Jadi kita kena sekurang-kurangnya 2 jam duduk, kita kena bergeraklah. Kita kena buat ice break. Macam di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada aktiviti ice break, iaitu buat regangan, senaman selepas 2 jam kita duduk. Okey, seterusnya dari segi makan secara sihat dan selamat. Lepas tu minda sihat, tangani stres dengan bijak. Sebab sekarang kita tengok dengan pasal pandemik COVID ni, banyak orang stres apa semua. Jadi kita tangani masalah stres ni dengan bijak lah. Kita jumpa kaunselor, kita jumpa kawan-kawan, keluarga, bercerita apa masalah kita supaya meringankanlah beban kita. Seterusnya pengurusan berat badan. Lepas tu kita tidak merokok. Lepas tu kita tidak mengambil minuman beralkohol. Dan penjagaan persekitaran sihat dan bersih. Seterusnya kawalan kesihatan kendiri perlu kita jagalah. BMSS ini juga mengalihkan tumpuan dari rawatan setelah berpenyakit. Dia menyediakan platform menyokong dan membantu rakyat Malaysia sentiasa sihat. Baik, kita kalau boleh saya ambil sikit apa yang Cik Izzah cakap tadi berkaitan dengan kesihatan mental. Sebelum ini kalau aspek kesihatan mental ini merupakan satu perkara yang tabu. Maksudnya kita tak banyak bercakap, lagi-lagi kita tak pandai nak luahkan perasaan kita kepada ibu bapa. Kita asyik untuk berada dalam bilik seorang-seorang dan akhirnya memakan diri sendiri. Kita pendam saja perasaan lama-lama kan. Jadi perkara itu akan menyebabkan kesihatan mental kita terjejas. Jadi mungkin sebagai seorang pegawai pendidikan kesihatan boleh kongsikan kepada kita semua, lagi-lagi anak muda yang semakin lama mungkin menghadapi cabaran yang berbeza dengan orang-orang sebelum ini kan. Kita pun dah hidup di zaman yang berbeza. Jadi mungkin boleh Cik kongsikan. Okey, untuk kesihatan mental ni kita perlu mencari seseorang lah ataupun teman yang kita percaya, yang boleh kongsi apa masalah kita. Mungkin dia akan memberi kita pandangan dia yang berbeza daripada kita lah. Apa yang kita fikirkan kadang-kadang tak sama apa yang orang lain fikir. Selain itu, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia ada pusat kecemerlangan mental lah di Cyberjaya. Dan kita ada sentiasa boleh call 24 jam dia punya call tu untuk kita minta bantuan, khidmat nasihat dan sebagainya lah. Itu antara inisiatif yang terbaik ya. Jadi anda di luar sana yang mungkin mempunyai masalah emosi dan sebagainya, jangan segan silu untuk keluar meminta bantuan. Ya, betul. Kerana kalau tidak, perkara itu akan memakan diri anda sendiri dan boleh mengakibatkan anda punya kesihatan mental terjejas semakin lama semakin teruk. Terima kasih Cik Izzah. Lagi sekali mungkin boleh kongsikan antara aktiviti yang kita bawakan dalam BMSS ini. Kalau tahun lepas dengan tahun ini apa perbezaannya? Okey, untuk tahun lepas mungkin kita dalam fasa selepas pandemik kan COVID. Jadi aktiviti itu tidak menyuruh seperti tahun inilah. Untuk tahun ini pelbagai aktiviti dan kebudayaan hidup sihat telah dirangka sepanjang bulan September ni. Okey, yang pertama adalah Kembara Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Sekolah, di mana jelajah kembara ini melibatkan 116 buah sekolah di seluruh Malaysia yang terpilih lah, sekolah yang terpilih, dan menyasarkan satu sekolah bagi setiap daerah.
pelbagai aktiviti menarik lah kita bawa kepada sekolah. Seperti mana yang kita tahulah, pelajar-pelajar sekolah ni kalau kita cerita pasal kesihatan, dia rasa macam boring. Betul. Jadi bila kita bawa permainan interaktif dan kita selitkan aktiviti-aktiviti kesihatan di situ, jadi mereka lebih berminat. Dan seterusnya pada esok hari Jumaat, 8 September adalah merupakan pelancaran Bulan Malaysia Sihat Sejahtera peringkat kebangsaan dan pelepasan kembara sekolah akan dirasmikan oleh YB Timbalan Menteri Kesihatan dan juga YB Timbalan Menteri Pendidikan yang akan diadakan di Bulatan Sihat Kompleks E Putrajaya. Di Putrajaya. Jadi di Putrajaya ni, Kompleks E ni Kementerian Kesihatan bersebelahan dengan Kementerian Pelajaran. Jadi kita sama-sama, sebab ini adalah kembara sekolah kan, kita melibatkan sekolah, jadi kita bersama-sama membuat pelancaran kembara sekolah. Untuk kembara sekolah tu kita akan ke seluruh Malaysia, melibatkan berapa banyak sekolah tu? Untuk kembara sekolah ni melibatkan 116 buah sekolah yang terpilih. Okey. Dia akan melibatkan, dia akan ada truk akan pergi ke sana dan membuat aktiviti-aktiviti yang interaktif lah kepada pelajar sekolah. Sekolah menengah atau sekolah rendah tu? Bercampur. Ada sekolah menengah, ada sekolah rendah. Dan aktiviti itu berbezalah. Maksudnya kalau sekolah rendah kita ikut pendekatan pelajar tu macam mana. Dia menarik pada apa kan. Kalau sekolah menengah ni mungkin yang aktiviti sekolah rendah dia tak sesuai. Jadi kita buat aktiviti berbeza-beza lah. Ikut peringkat umur. Ikut peringkat umur, betul. Okay. Sebab gila, kalau kita nak menarik perhatian anak-anak kita ni kan, lagi-lagi sekolah rendah, sekolah menengah ni, ada pendekatan yang berbeza-beza supaya mereka lebih macam, oh seronoknya, fahamnya kan. Sebab kalau tak nanti macam mereka pun akan rasa macam tak seronok lah nak datang kan. Kalau asyik-asyik ceramah je kan. Betul. Jadi itulah antara pendekatan kita bawakan dalam Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, untuk kita bawakan perkongsian berkaitan dengan aspek kesihatan dengan cara yang lebih interaktif. Okey, lagi sekali mungkin Cik Izzah boleh wawarkan kepada mereka di sana untuk sama-sama sertai Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Okey, untuk aktiviti Bulan Sihat Sejahtera lagi, untuk akhir bulan ini, untuk kemuncak dia adalah pada 30 September, di mana kita akan adakan Wellness Month at Lotus. Dia adalah satu pasaraya yang ada kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan diadakan di Lotus Setia Alam. Setakat ni kita sasarkan seramai 6,000 orang. Seluruh Malaysia lah, kita menggalakkan seluruh rakyat Malaysia untuk sertai program Wellness Month at Lotus di Setia Alam pada 30 September. Pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakanlah sepanjang tempoh tersebut. Mari kita sahut seruan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Izhar Azri Muhammad Shah, Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk kita sama-sama memudayakan kehidupan yang lebih sihat. Terima kasih lagi. Terima kasih Encik Izhar. Baik, tuan-tuan dan puan yang sedang menyaksikan kami di Selamat Pagi Malaysia sekarang ini, kita akan terus dengan perkongsian berkaitan dengan Kembara Kenali Borneo. Jadi kita akan saksikan terlebih dahulu klip yang telah kami sediakan kepada anda.
Baik, itulah kemeriahan yang kita bawakan untuk Kembara Kenali Borneo yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga isteri iaitu Raja Permaisuri Agong dijadual untuk melawat ke Jabatan Penjara Sabah sebelum ke Festival Kraft Borneo 2023 di Pusat Beli Belah 1 Borneo dekat di sana semalam. Dan hari ini kita akan melihat kepada kemeriahan di sana bersama dengan rakan pelapor Iswadiman Syamsuddin yang telah pun bersedia. Silakan. Kasih mati. Bukan. Situ. Tuna. Alamak. Baik, dalam kita bersama-sama dalam melihat kepada Kembara Kenali Borneo ini, dan Kembara Kenali Borneo ini digahayu tuanku untuk menjelajah pantai barat Sabah, dan kalau kita boleh saksikan baginda berdua akan diraikan dalam majlis santapan Kerajaan Negeri Sabah sempena Kembara Kenali Borneo yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Dan sejak bertolak dari titik 0.0 km di Tawau pada Isnin lalu, baginda berdua dan rombongan sudah menelusuri perjalanan sepanjang kira-kira 550 km hingga ke Kundasang di satu titik yang sejuk di Sabah melalui 8 daerah di pantai timur dan tengah Sabah. Dan malam semalam juga Sultan Abdullah dan Tunku Azizat telah bermalam di Taman Kinabalu Kundasang yang terkenal sebagai destinasi percutian di sana. Jadi kalau dah bersedia kita bersama dengan pelapor kita Iswadiman Syamsuddin yang telah bersedia di sana. Silakan. Penampang pagi ini lokasi pertama untuk hari kelima program Kembara Kenali Borneo Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang kini KDCA telah pun dikunjungi oleh masyarakat setempat bagi menyambut ketibaan Seri Paduka Baginda berdua. Dan saya akan membawakan perkembangan terkini hari kelima program Kembara Kenali Borneo Keluarga di Raja ini dari KDCA Penampang. Secara lazimnya KDCA Penampang ini adalah tempat untuk KDMR berkumpul bagi menyambut Pesta Keamatan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua hari ini ke KDCA Penampang adalah untuk melengkapkan lokasi persinggahan Kembara Kenali Borneo yang julung kalinya diadakan di Sabah ini. Dan di KDCA Penampang ini, Seri Paduka Baginda berdua dijangka akan hadir majlis santapan pagi dan juga akan mencemaduli untuk melawat rumah-rumah tradisi yang terdapat di KDCA Penampang ini selain melawat hasil-hasil kraft tangan suku kaum Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR. Antara kaum majoriti yang terdapat di negeri Sabah di bawah Bayu ini. Hari ini juga dijadualkan keluarga di Raja ini akan meneruskan jelajah Kembara Borneo ke Sepitang melalui Lebuh Raya Pan Borneo. Seterusnya akan ke Sindumin sebelum masuk ke negara Brunei Darussalam untuk meneruskan perjalanan Kembara Kenali Borneo ini ke negeri Sarawak. Baik, mengimbas kembali Kembara Kenali Borneo di negeri ini sejak Ahad lalu hingga hari ini dapat dilihat keterujaan seluruh masyarakat negeri ini dengan sambutan luar biasa setiap kali keberangkatan tiba keluarga di Raja ini di tiap perhentian lokasi. Dan boleh saya katakan rakyat di negeri ini amat menyanjungi kedaulatan keluarga di Raja ini tanpa mengira usia, kaum dan agama ataupun fahaman politik. Masyarakat akan segera melaungkan daulat tuanku. Sambil mengibarkan jalur gemirang, masyarakat juga sanggup berdiri di bahu-bahu jalan untuk melihat kelibat keluarga di Raja ini. Okey, masyarakat dari Perbandaran Tawau hinggalah keberangkatan tiba keluarga di Raja ini di Kota Kinabalu petang kemarin. Baik, petang kemarin setibanya di Kota Kinabalu, Seri Paduka Baginda berkenan merasmikan Mahkamah Syariah Kota Kinabalu dan Raja Permaisuri Agong pula telah berkenan untuk melawat penjara Kepayan dan mengambil masa seketika untuk mencemarduli melawat Festival Kraft Tangan di Pusat Beli Belah Wan Borneo Kota Kinabalu. Dan pada sebelah malam pula juga keluarga di Raja ini telah pun diraikan dalam majlis santapan di Raja Kerajaan Negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Semalam baginda ada bertitah, baginda sayu dan terharu dengan
sambutan luar biasa masyarakat di negeri ini sehingga ada yang memanggil baginda sebagai Pakcik Agong, Abang Agong ataupun Gong Gong Gong. Namun itulah yang menghiburkan baginda berdua, sempena kembara Borneo kenali Sabah pada kali ini. Jadi itulah yang sempat saya bawakan daripada KDCA Penampang. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Okey, meriah betul ya kembara kenali Borneo di Sabah. Saya kadang-kadang rasa cemburu dengan mereka yang berkesempatan untuk beramah mesra sendiri bersama dengan Kebadulian Yang Mulia baginda berdua di sana. Jadi apa-apa kita ucapkan ialah selamat maju jaya untuk sebarang penganjuran program yang akan dilaksanakan di sana untuk menyambut keberangkatan tiba Kebadulian Yang Mulia Tuanku. Okey, seterusnya hari ini kita nak bawa anda untuk sama-sama mengenali berkenaan dengan satu perlumbaan ekspedisi lasak yang dipanggil sebagai The Expedition Adventure Racing God Zone World Cup Series yang akan diadakan di Australia tidak lama lagi. Malaysia sebenarnya antara negara yang bertuah kerana kita dijemput untuk menyertai program ini ataupun sukan ini. Jadi kita nak bersama dengan para atlet dan juga pengurus pasukan untuk bercerita lanjut berkenaan dengan perlumbaan ekspedisi lasak ini. Saya perkenalkan 3 orang tetamu di studio, iaitu Encik Syamsuri Abdul Latif selaku pengurus pasukan Jentayu Kamikaze. Kami bawakan atlet AR Malaysia iaitu Haidili Muhammad dan juga Muhammad Irwan Yusof Abdullah. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kesemuanya. Okey, ini sukan yang saya yakin ramai yang tak tahu sebenarnya tentang kewujudan program ini kerana kita tidak mempunyai program-program yang selasak ini di Malaysia dan barangkali mungkin liputannya agak kurang. Jadi hari ini kita nak kongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Kalau Cik Syamsuri boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan God Zone World Cup Series ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia RTM kerana menjemput tim Jentayu Kamikaze untuk pada hari ini. Sebenarnya Cik Su ni adventure racing ni dah lama kat Malaysia. Dah lama sangat. Cuma komunitinya tu agak kurang. Cuma liputan juga barangkali tapi sekarang ni dah ada demanding di Malaysia. Kita dah anjurkan banyak sukan-sukan lasak yang sebentuk begini dan mendapat permintaan yang tinggi sejak kebelakangan ini. Baik, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang menaja tim Jentayu Kamikaze ini untuk berangkat lusa sebenarnya ke Australia. Jadi mereka ni sebenarnya terpilih untuk mewakili Malaysia setelah mereka ni menjadi champion juara di A1 Ironbound A1 Series di Lenggong tahun lepas. Dan ini bukan kali pertama yang kita hantar tim Malaysia pergi ke overseas. Yang kali pertamanya pada 2016 kita hantar satu tim pergi ke Portugal untuk dipertandingkan dalam exhibition seperti ini juga, iaitu dalam kejohanan Euro Series. Dalam masa yang lama tu kita dah mencari satu tim yang betul-betul, sebenarnya Malaysia punya tim yang bagus-bagus. Kita banyak tim-tim yang bagus-bagus, tapi betul hanya mereka ni kerana mereka champion baru-baru ni, jadi kita pilih yang champion pergi ke Australia. Okey, baik. Lusa nak bergerak ke Australia. Bagaimana Haidili persiapan setakat ni? Alhamdulillah semuanya persiapan dia bagus. Kita ada buat fasa yang terakhir minggu lepas. Dan kita sekarang ni tapering down to maintain the fitness juga. Oh, okey. And then kita dapat bonding lah untuk satu tim pasukan. Satu tim berapa orang sebenarnya? 4 orang. Satu perempuan. Oh, ada seorang perempuan? Yes. Oh, okey. Bagaimana rutin setakat ni, Irwan? Apa-apa yang dilaksanakan sebelum mulanya fasa tapering ni? Okey, sebelum ni kita bila dapat tahu yang kita pergi ke God Zone, so kita buat planning untuk rancangkan kita punya training plan lah. So training plan dia ada banyak-banyak fasa. So daripada kita nak, sebab di God Zone kita akan race selama 8 hari non-stop race. So kita memerlukan masa yang panjang untuk kita adapt dengan situasi 8 hari tu. So kita akan ada fasa-fasa dia. Macam yang last fasa terakhir hari tu kita training 48 jam tak non-stop. Training bentuk macam mana tu? Kita akan training macam kita kayu basikal 200 kilo pergi ke Melaka, patah balik, dan kita akan lari selama 12 jam, 10 jam untuk habiskan dalam masa tempoh 48 jam dengan rehat yang minima. Sebab untuk race nanti
strategi dalam masa tu amat penting untuk kita bila kita nak proceed lah. Memang fit semua atlet kita ni. Saya wonder berapa heartbeat dia dalam seminit tu. Kalau standard 60, barangkali tak tahu berapa heartbeat dia kan. Mesti kena ada jantung yang kuat kan untuk pump darah dan sebagainya dalam masa 24 jam itu non-stop. Bukan perkara yang mudah sebenarnya. Okey, kalau Cik Syamsuri boleh kongsikan bagaimana sebenarnya perjalanan yang 8 hari yang mereka akan menyertai itu? Apa sebenarnya yang mereka akan lakukan nanti? Dia sebenarnya kalau ikut atas basicnya di Malaysia tahun lepas, kita dah buat satu kejohanan Ironbound A1 National Championship. Event itu kita buat 48 jam non-stop. 48 hours race non-stop. Dan itu satu-satunya race yang kita buat yang seriously hardcore lah. Orang ni tak tidur, tidur yang paling minimal. So untuk reaching dia punya triumph untuk tu kan. So tak semua atlet kat Malaysia ni yang berani masuk race macam ni. Betul. Dia tak berani sebab apa, dia memerlukan navigasi, full navigasi yang tak ada marking, jalan tak ada marking, semua navigate melalui mapping. Jadi ini juga benda yang sama yang akan berlaku di Gold Zone Australia yang menggunakan mapping. So diorang kena expert dalam navigasi, kena survive, kena ada teamwork. Ini untuk mengelakkan bergaduh dalam tim lah. Ya, apa yang boleh menyebab kalau bergaduh tu apa punca dia datang? Bukan bergaduh sebab apa, kadang-kadang diorang ni dah jadi halusinasi. Dah jadi mental dah down. So masing-masing dah ada perception sendiri. Tapi sebenarnya diorang tu bonding okey. Cuma ada certain part tu dia tak boleh avoid. Dia mesti teamwork. Maksudnya dia 4 orang tu akan bergerak sekali dalam satu masa. Akan buat semua disiplin sama-sama lah. Yes. Sebab dalam disiplin tu dia orang ada mountain biking, ada navigation is of course, the full course is navigation, ada kayaking, ada pack raft, ada mountaineering, semua ada. Dalam 8 hari itu merangkumi ada 7-8 disiplin. So dia orang kena settle up benda tu dalam masa 8 hari. Wow. Kat Australia sekarang ni tak silap saya winter ke dah hujung winter dah? Spring. Dalam masuk spring Sebab area barang luar ni dekat Gulf Coast, Cove Harbour di New South Wales, Australia. So kawasan tu boleh tahan juga sejuk dan. Ya, spring, spring dia still sejuk sebenarnya untuk kita lah orang Malaysia kan. Sebab kalau pergi sana kan. Okey, cuba cerita sikit sebab dalam tim ni ada atlet wanita kan. Siapa nama lagi 2 rakan atlet tu kan kalau boleh perkenalkan dekat penonton hari ni. 2 lagi rakan tu adalah Musadik dengan Rita Gani lah. Dari mana mereka tu? Dari Sabah. Oh, Sabah. Sadik daripada sini lah. Sabah dan Pahang. So dalam tim ni kita ada 2 wakil dari Sabah, 2 wakil dari Semenanjung lah. Tapi sebenarnya itu diorang ni dah lama. Diorang dia team up ni dah lama. Negeri berbeza-beza tu tak ada jadi masalah. Tapi diorang team up ni lah. Diorang mana ada race mana pun. Memang berempat ni lah. Macam mana boleh tertubuhnya? Ialah pasukan 4 orang ni. Mana Hadili? Kalau kenal dekat race. Buat individu race lah. Sebelum ni kan macam mana? Race juga. Okay. Tapi kita kenal among of the sebab race adventure race ni di Malaysia tak besar. So kita kenal each other lah. So bila biasanya kita race masuk team of 2. So bila ni team of 4 kita bind lah. Ni ikut pertandingan tu lah team of berapa orang. Selalu maksimum berapa kalau macam ni? Begini je so. Kalau nak bagi tahu dekat you, kalau kata macam dia dalam format Avengers ni dia ada banyak. Dia ada sprint, dia ada weekend warrior dia ada 24 hours, 12 jam semua macam tu. Selalu kalau macam below of 40 hours ni dalam satu team 2 orang lah. Satu lelaki perempuan man mix macam tu lah ataupun woman. Tapi kalau dia race tu dia distance dia duration dia lebih 48 jam. Selalunya organizer akan tetapkan 4 orang sebab dia because of safety is paramount, secure. So dia 1 orang perempuan ataupun kalau dia tak cukup mungkin dia ada buat calculation umur dalam satu tim tu berapa ratus umur campur semua sekali ada kan jadi ada macam tu. So yang ini saya dah praktikkan event di Malaysia ni sebab kita dah organize dah berapa tahun depan kita akan buat World Cup akan jadi host di Malaysia tahun depan. Oh my, okay. That's amazing. Sebenarnya tahun melawat Perak 2024 akan jadi World Cup. So dia orang ni dah bonding lama sebab dekat Malaysia ni banyak tim adventure racing yang dah develop. Sebenarnya yang kuat-kuat. Tapi masa hari race ni, macam sukan adventure racing macam ni, anything can be happen. Kan? Macam diorang ni, laki diorang hari tu. Memang champion dekat sana kan. Sebab yang mengikut belakang tu ramai-ramai. Sebab diorang race ni ada live tracking. So organizer tahu diorang punya pinpoint diorang kat mana-mana. Sebab dia goes to remote area. Kan? Sebab kalau diorang masuk remote area, organizer kena pantau pakai live tracking. So this is a very, very tactical race yang
Saya boleh cakap very elite sport lah. Elite, yes. Dia bagi staff race on the earth lah. Saya cakap macam tu. Dia orang cakap race lain kata paling hebat. Staff saya kata tak boleh lawan adventure racing. Sorry to say lah. Adventure racing. I have to agree on this. Saya setuju dengan ini. Sebab kalau yelah, bukan apa perkecikan sukan lain yang terkenal ya. Cumanya bila kita cerita berkenaan dengan ialah adventure racing ni lebih sukar sebenarnya sebab dia melibatkan multidisiplin kan. Okey, Cik Irwan kalau ada ialah kata-kata yang disampaikan sebab lusa nak bertolak dah ni kan. InsyaAllah kita dalam satu tim ni mungkin insyaAllah kita akan buat yang terbaik lah untuk Malaysia. Sebab dalam bulan Hari Malaysia ni kita akan start race dia 14 hari bulan next week. Okey. So kita ada masa untuk adapt 14 8 hari lepas tu baru habis lah 14 sehingga 22. 8 hari. Okey, selamat maju jaya kita ucapkan untuk semua para atlet kita yang akan bergerak ke ataupun berlepas ke Australia untuk pertandingan The Expedition Adventure Racing God Zone World Cup Series. Kejap, satu soalan ringkas, siapa negara paling pencabar terdekat? Setakat ni New Zealand. New Zealand. Okay. New Zealand dia ada negara yang sangat kuat dalam World Champion semua dari New Zealand. Okey. Selamat jaya. Kita doakan untuk semua para atlet kita. Ini bawa nama Malaysia ni. Iyalah tu masa Hari Malaysia pula tu kan. Okey. Semoga berjaya ialah mencipta nama di pertandingan ini. Kita nak beres seketika. Terima kasih kepada semua bersama kita ini untuk berkongsi berkenaan God Zone World Cup Series. Kita nak beres seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jiwa merdeka itu tidak kagum hanya dengan gedung raksasa. Jiwa merdeka itu dengan memberi pengertian apa arti keadilan bagi semua rakyat, bukan bagi beberapa kalangan elit terpilih. Sebab itu, kita bangga Alhamdulillah kerana tahun ini 2023, sebelum akhir tahun, secara spesifiknya bulan Oktober, semua sekolah di negara kita, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, semua tanpa kecuali kita jamin punya prasarana asas yang munasabah. Bagi saya, ini jauh lebih bermakna bagi jutaan ibu bapa dan anak-anak murid daripada mercu tanda dan gedung-gedung hebat dan besar. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda bersama saya Irfan Syahmi Nasution. Seterusnya ini berita baik untuk anak pemuda negara Malaysia, iaitu Pesta Rakan Muda-Mudi Demokrasi Beraksi. Dan hari ini kita bawakan tetamu yang untuk kita kongsikan tentang perkara ini, iaitu Dr. Muhammad Saiful Bakri Yusof, penolong pengarah kluster kenegaraan AILID. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik Irfan. Sebab doktor duduk dekat AILID kan nampak muda juga lah tadi. Terpaksa muda. Terpaksa muda. Sebab apa? Hari ini kita nak kongsikan kepada anak muda di luar sana berkaitan dengan Pesta Rakan Muda-Mudi Demokrasi Beraksi. Jadi, apa yang KBS mahu sampaikan melalui pelaksanaan Pesta Rakan Muda dengan tema Demokrasi Beraksi untuk kali ini? Baik, terima kasih Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap soal demokrasi beraksi, itu tema yang kita angkat untuk pesta pada kali ini. Maksud demokrasi itu sendiri pun kita faham bahawa ianya melibatkan pemerintahan rakyat. Jadi sebenarnya kita ingin membuat satu manifestasi bagaimana rakyat, iaitu khususnya orang muda ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam soal pembangunan negara dan sebagainya. Maka sebab itu, dalam pesta kali ini antara nilai-nilai yang kita tekankan adalah seperti nilai kenegaraan, nilai jati diri, nilai soal bagaimana belia ini boleh memberi peluang dan ruang kepada belia dalam dia ingin meluahkan rasa cinta kepada negara dan sebagainya. Maka inilah antara mengapa KBS cuba mengetengahkan Pesta Rakan Muda-Mudi ini dengan satu tema yang pada fikir saya satu tema yang agak unik, iaitu demokrasi beraksi. Bagaimana demokrasi dalam kalangan belia ini boleh ditonjolkan dalam Pesta Rakan Muda-Mudi pada kali ini sebenarnya. Iyalah, dan Malaysia juga pun telah mengenakan UNI 18. Jadi mereka yang berusia seawal 18 tahun pun dapat menjalankan tanggungjawab sebagai orang Malaysia untuk menjalankan
rakan demokrasi untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Jadi difahamkan program ini merupakan satu inisiatif baru di bawah Rakan Muda yang gaya hidup yang baharu. Jadi apakah gaya hidup yang terlibat bagi seri kali ini, Doktor? Baik Irfan, suka juga untuk saya nyatakan di sini bahawa pada Jun yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan Rakan Muda dengan nafas baharu. Umum orang tahu bila kita sebut Rakan Muda ini seperti mana kalau ada mereka-mereka di luar sana yang berumur 40 tahun. Pada sekitar era 90-an, Rakan Muda ini satu benda yang sangat baru dan sangat unik kepada mereka. Maka KBS melihat bahawa Rakan Muda ini perlu diberi nafas baru dan kita memperkenalkan gaya hidup yang sangat baru. Sebagai contoh, antara gaya hidup yang kita kenalkan ataupun kita tonjolkan pada hari ini seperti Rakan Demokrasi, Rakan Bumi, Rakan Prihatin, Rakan Niaga, Rakan Ekspresi, Rakan Muzik. Maka untuk Pesta Rakan Muda ini, Pesta Rakan Muda-Mudi pada kali ini, kita mengangkat beberapa rakan ataupun gaya hidup, antaranya Rakan Demokrasi, Rakan Muzik, Rakan Ekspresi dan Rakan Niaga. Inilah merupakan platform yang kita mahu berikan kepada belia yang cenderung kepada rakan-rakan ini, sebab kita tahu minat belia ini dia pelbagai, Irfannya. Ada yang minat sukan, ada yang minat aktiviti outdoor, ada yang minat dengan politik, ada yang minat dengan keusahawanan. Maka untuk kali ini kita ingin menggalakkan belia-belia yang minat dengan demokrasi, dengan keusahawanan, dengan muzik, untuk kita ketengahkan pada Pesta Rakan Muda kali ini. Baik, saya yakin dan percaya Pesta Rakan Muda kali ini ingin kita meraihkan kepelbagaian minat. Di mana kita boleh lihat tadi ada pelbagai gaya hidup, gaya baharu yang telah dikenalkan, iaitu ada gaya rakan muzik, demokrasi, apa lagi tadi, ekspresi dan sebagainya. Pelbagai gaya hidup. Dan kalau kita nak lihat dari segi siapa yang terlibat dalam penganjuran kali ini selain daripada Rakan Muda sendiri. Baik, yang pertamanya Rakan Muda itu sebagai main organizer kepada event ini, tetapi kita juga mempunyai rakan-rakan strategi untuk memastikan bahawa Pesta Rakan Muda-Mudi ini lebih berjaya dan lebih mendapat tempat. Antara yang terlibat pada Pesta Rakan Muda kali ini antaranya seperti SIA, seperti Wayang Budiman, kita ada Balai Seni, kita ada juga iLead itu sendiri, kita ada Impact, kita ada Radio Rakita dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah badan-badan yang secara langsung terlibat dengan gaya hidup yang kita sebutkan seperti mana gaya hidup demokrasi, muzik dan sebagainya. Jadi inilah rakan strategik yang akan kita libatkan pada 9 September nanti. Baik, 9 September. Lusa maksudnya. Lusa. Dah tak lama dah. Okey. Dalam kita memahami konteks demokrasi beraksi untuk tema yang diangkat pada kali ini, bagaimana terjemahan itu dapat dilaksanakan? Ya, sebab itu kalau kita lihat apa acara-acara yang kita akan sajikan dalam Pesta Rakan Muda-Mudi ini adalah satu perkara yang sangat dekat dengan tema demokrasi beraksi itu. Sebagai contoh untuk makluman para pendengar dan penonton, kita ada sediakan ruangan forum, kita ada sediakan kelas demokrasi, kita ada juga sudut bacaan puisi yang kita jemput pembaca-pembaca puisi yang terkenal, kita ada juga akustik, yang mana ini semua adalah satu platform untuk kita ekspres bagaimana demokrasi itu boleh beraksi. Dan paling penting juga untuk saya kongsikan dekat sini bahawa forum yang kita akan laksanakan nanti, kita akan bercakap soal perempuan merdeka. Ini satu perkara yang baru, yang kalau kita lihat sebelum ini apabila kita bercakap soal merdeka, antara tokoh yang kita angkat kebanyakan tokoh lelaki. Tetapi kali ini kita ingin membuat kelainan, kita mahu mengangkat sebenarnya adakah wanita-wanita itu orang-orang yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan sudah ketika dulu. Jadi kita juga ingin melihat bagaimana muzik ini juga adalah satu platform untuk kita meluahkan perasaan kita. Setuju. Untuk kita memberi cadangan dan pandangan kepada kerajaan untuk membina negara. Jadi ini perkara-perkara yang kita cuba terjemahkan dalam Pesta Rakan Muda-Mudi melalui Rakan Demokrasi dan sebagainya ni. Saya tertarik apabila Doktor bercakap berkaitan dengan topik forum yang akan dibawakan dalam perbincangan nanti, iaitu perempuan merdeka. Ya. Jadi itu kita akan bawakan, kita akan mengangkat martabat antara tokoh-tokoh wanita yang telah bersama-sama berjuangkan tanah air kita daripada cengkaman penjajah sebelum ini. Jadi saya kira itu adalah satu perkara yang perlu kita sama-sama menghayati. Sebagai anak muda ni, rakan-rakan muda ni, kita perlu sertai Pesta Rakan Muda-Mudi ini untuk kita dapat memahami konteks sejarah negara kita yang lebih mendalam. Ya, betul Pak. Jadi okey, lagi mungkin boleh kongsikan juga, difahamkan program ini akan dijalankan secara bersiri. Jadi apakah
tema demokrasi beraksi yang dikekalkan untuk siri akan datang ataupun dia akan diubah? Baik Irfan, sebenarnya sebab itu saya katakan rakan muda ini dia banyak gaya hidup. Dia ada 10 gaya hidup. Dia bukan hanya ada rakan demokrasi, dia bukan hanya ada rakan muzik. Kita ada rakan mahir, kita ada rakan lita, kita ada pelbagai rakan. Jadi mungkin pada siri yang akan datang kita akan mengangkat tema-tema yang lain yang berkaitan dengan sebagai contoh rakan prihatin ataupun rakan bumi. Bagaimana kalau kita lihat hari ini isu climate change ataupun isu perubahan iklim menjadi isu yang besar bukan sahaja di peringkat negara kita dan menjadi peringkat global. Jadi perkara-perkara ini akan kami bincangkan dan mungkin ia akan menjadi tema-tema tertentu untuk kita jadikan pesta rakan muda-mudi ini secara bersiri. Dan yang paling penting, kita bukan hanya ingin laksanakan pesta ini di peringkat kawasan-kawasan bandar. Kita mahu juga meluaskan pesta rakan muda-mudi ini di peringkat-peringkat pedalaman ataupun peringkat-peringkat luar bandar supaya capaian pesta rakan muda-mudi ini boleh dirasai oleh semua golongan beliau di semua peringkat. Ini paling penting sebab pada fikir saya bahawa pesta rakan muda ini namanya pesta tetapi dia ada unsur pendidikan, dia ada unsur keusahawanan, ekonomi, dia ada unsur demokrasi ataupun politik orang muda. Ini semua perkara-perkara yang baik harus kita tengahkan supaya kita kena ingat bahawa di KBS ini kita bukan hanya tertumpu kepada sukan. Betul, Kementerian Belia dan Sukan, tetapi dari segi satu sudut juga kita ingin mahu melihat pembangunan belia itu juga penting dalam kementerian ini. Maka sebab itu program-program seperti ini kita cuba ketengahkan, kita tonjolkan supaya belia yang tidak berminat sukan, kita ada pentas yang kita sediakan kepada mereka yang minat politik, yang mereka minat berniaga, yang mereka minat dengan keprihatinan bumi hijau dan sebagainya. Jadi inilah yang kami cuba sampaikan sebenarnya dalam pesta rakan muda-mudi yang insya-Allah temanya mungkin akan berubah-ubah dari semasa ke semasa dan akan menemui para belia di luar sana suatu hari nanti. Baik. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan minat sebenarnya doktor, betul apa yang doktor katakan tadi, kita ini mempunyai minat yang berbeza-beza. Spektrum hidup kita pun berbeza-beza. Jadi mungkin boleh kongsikan juga antara harapan yang boleh dikongsikan untuk mereka sama-sama menyertai pesta rakan muda-mudi dalam tema kita demokrasi beraksi. Silakan doktor. Baik Irfan, ini merupakan satu program yang julung kali kita laksanakan, iaitu pesta rakan muda-mudi dengan mengangkat tema demokrasi beraksi. Maka sebab itu Kementerian Belia Sukan sangat mengharapkan bahawa terdapat penyertaan yang tinggi dalam kalangan belia yang sangat berminat dengan perkara-perkara seperti ini. Justru kita mengharapkan pada 9 hari bulan 9 nanti belia-belia yang ada di luar sana, khususnya yang sekitar ataupun berhampiran dengan Putrajaya ataupun wilayah Kuala Lumpur, untuk hadir secara beramai-ramai bermula pada 10 pagi sehingga 10 malam. Kita sediakan pentas ini. Dan yang paling penting, kita mahukan apa yang menjadi harapan kita adalah supaya apa yang kita anjurkan ini akan memberi manfaat kepada belia dalam konteks pendidikan, sama ada pendidikan demokrasi ataupun pendidikan tentang keusahawanan ataupun pendidikan bagaimana kita nak mengekspres kita punya perasaan ataupun pandangan kita dengan saluran yang betul, sama ada melalui muzik ke, melalui seni ke. Ini adalah harapan yang besar kami letakkan sebenarnya dalam program ataupun festival ataupun pesta rakan muda-mudi pada 9 September nanti. Jadi jemputlah ramai-ramai untuk hadir bersama-sama. InsyaAllah saya pun kalau berkesempatan saya akan ke sana juga untuk kita merasakan betapa meriahnya pesta rakan muda-mudi demokrasi beraksi yang akan dilaksanakan pada 9 September nanti di Putrajaya. Di Menara KBS. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Saiful Bakri Yusof, penolong pengarah kluster kenegaraan ILIT, untuk berkongsi berkaitan dengan pesta yang saya rasa memang gah nanti akan bawakan topik-topik menarik kepada anak-anak muda di Malaysia. Sekarang ini kita akan terus ke negeri Perlis untuk cerita pagi di sana bersama rakan pelapor kita Wan Nur Azli Wancik yang telah pun bersedia. Silakan. Baik, terima kasih rakan petugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersempena bulan kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, pelbagai pendekatan diambil bagi mencairkan semangat patriotik dan cintakan negara sempena bulan kebangsaan dan Hari Malaysia ini. Ini termasuklah di kalangan komuniti di kawasan Padang Besar. Baik, bagi berkongsi mulainya bersama saya itu Puan Siti Berani Yahya. Baik, Assalamualaikum Kak Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Ti, mungkin Kak Ti boleh kongsikan tentang program kemerdekaan dan Hari Malaysia yang dilaksanakan di kawasan Padang Besar. Sebenarnya kita di bahagian Padang Besar ni pelbagai program kita laksanakan dan kita anjurkan
Dan salah satu yang gimiknya ataupun secara keseluruhannya semua kawasan ataupun DUN terlibat adalah program hiasan kampung ceria ataupun hiasan kampung sempena bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia, di mana hari ini adalah hari penutup. Kita mengadakan penjurian ataupun pengadilan yang kita buat secara menyeluruh dari N1 titik tinggi sehingga ke N5 Santan, di mana setiap DUN telah menghantar wakil setiap satu DUN satu kampung. Dan bertepatan dengan sambutan 66 tahun kemerdekaan kita, program ini diadakan bertujuan untuk menyemaikan rasa jiwa merdeka kepada seluruh warga, terutama sekali bahagian Parlimen Padamsak. Dan kemuncak pada program ini adalah pada 9 hari bulan 9, di mana majlis penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Rozaini Rais. Okey, Kati, dari segi penjurian, apakah kriteria yang dinilai bagi mencari pemenang di setiap kawasan atau kampung yang terlibat ini? Okay. Kita utamakan kebersamaan, kesepakatan di antara penduduk kampung, kemudian hiasan kampung tersebut, dan kita juga melihat kepada faktor kebersihan dan juga keceriaan yang telah ditunjukkan oleh kampung yang telah pun mewakili DUN-DUN masing-masing. Okay, Kati, kalau Kati lihat semangat patriotik di kalangan generasi ataupun di kalangan komuniti setempat ini macam mana Kati sekarang ini? Melihat kepada penglibatan semua rumah-rumah yang sudi untuk memasang bendera, terutama sekali bendera Malaysia, bendera Perlis. Jadi Kak Ti nampak semangat kita tidak pernah luntur, dan semua warga tempatan, warga penduduk, terutama sekali kampung-kampung yang telah pun mewakili DUN, memang sangat tinggi. Jiwa patriotik itu tidak pernah luntur, dan Kak Ti mengharapkan bahawa semangat dan jiwa ini akan kekal sampai bila-bila. Walaupun 100 tahun kita merdeka, tapi mereka tetap dengan semangat yang jitu bersama dengan kemerdekaan ini, dan juga bagi mengharmoni dan memakmurkan lagi Malaysia kita. Okey, baik adik, bagi mengakhiri cerita pagi dari Perlis, mungkin ucapan berkatilah mewakili penduduk di kawasan Padamsak ini bersempena dengan bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Okay, pertamanya Kak Ti mewakili seluruh warga Padamsak mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan, selamat menyambut Hari Malaysia, dan kita teruslah menyemaikan perpaduan yang telah pun dinobatkan oleh pemimpin kita. Jadi kita teruslah untuk bersama-sama bagi mengeratkan lagi silaturahim di antara kita demi sebuah perpaduan negara Malaysia yang aman makmur. Okay. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan cerita pagi dari Perlis mengenai semangat patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang disambut oleh komuniti di kawasan Padang Besar. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke rakan menyampai di Angkasa Puri. Okey, baik, terima kasih kepada Wan Nur Azli untuk perkongsian cerita pagi dari Perlis, pastinya berkenaan dengan sambutan Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia di sana. Kita nak ke segmen yang seterusnya pada pagi ini. Kita akan bercakap berkenaan inisiatif SSM. Sebenarnya seketika nanti terdapat 9 inisiatif dilancarkan untuk membantu mengurangkan bebanan komuniti perniagaan dan juga sektor korporat. Semuanya seketika nanti, tapi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Ya, segmen SPM Plus seperti yang saya kongsikan seketika tadi, tanpa membuang masa kita terus saja perkenalkan seorang tetamu di studio untuk berkongsi berkenaan 9 inisiatif SSM 2023. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Puan Nur Haizal Jemon selaku Pengarah Bahagian Pembangunan dan Perkhidmatan Perundangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Haizal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, inisiatif yang diperkenalkan untuk mengurangkan bebanan komuniti perniagaan dan juga sektor korporat. Kalau Puan boleh kongsikan mukadimah ataupun pendahuluan berkenaan dengan inisiatif ini terlebih dahulu, silakan.
Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput SSM untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan inisiatif yang kami adakan. Pertama sekali, inisiatif ini kita perkenalkan bertujuan untuk seperti yang Shu nyatakan tadi, untuk meringankan bebanan yang dihadapi oleh sektor perniagaan dan sektor korporat. Ini adalah kerana mereka masih menghadapi kesan akibat pandemik COVID-19, kesan jangka masa panjang yang mereka hadapi serta ketidaktentuan ekonomi masa kini. So sudah tentu SSM mengambil kesempatan ini melihat keadaan yang mungkin mendesak mereka untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan, maka kita perkenalkanlah pelbagai inisiatif. So sebenarnya inisiatif ini kita telah perkenalkan sejak 2020 lagi. So pada tahun 2020 kita telah memperkenalkan sebanyak 7 inisiatif. Pada tahun 2011 kita telah pun memperkenalkan sebanyak 11 inisiatif. 2021 11 inisiatif. 2022 kita perkenalkan sebanyak 6 inisiatif dan pada tahun ini ada 9 inisiatif yang kami harap dapat membantu sektor korporat dan sektor perniagaan yang mungkin terkesan. Apakah antara inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan pada tahun ini? Okey. Pada tahun ini sejak awal tahun lagi mantan Menteri Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Hayop, beliau telah pun mengumumkan 3 inisiatif penting. Pertama adalah pengurangan kadar kompaun sebanyak 90% atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat di bawah Akta 1965. Ini adalah especially berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sebab akta itu telah pun dimansuhkan dan kita telah pun perkenalkan satu akta yang baru iaitu Akta 1965. So walaupun akta tersebut telah pun dimansuhkan tetapi kompaun-kompaun itu sebenarnya masih lagi sah dan masih lagi berkuasa. So kami mengharap supaya syarikat-syarikat mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kompaun-kompaun yang masih tertunggak yang telah dikeluarkan di bawah akta yang lama. So selain daripada itu, kita juga ada pengurangan kompaun sebanyak 90% juga untuk kesalahan-kesalahan bagi syarikat yang berstatus dissolve, iaitu yang dibubarkan. So ini adalah untuk membantulah pengarah syarikat yang mana syarikat mereka dah tak ada tetapi masih ada lagi kompaun-kompaun yang tertunggak yang masih belum diselesaikan. So kami berharap syarikat pihak-pihak ini mengambil kesempatan untuk menyelesaikan kompaun itu dengan membayar hanya 10% sahaja dari nilai kompaun yang telah pun diberikan. Satu lagi berkaitan dengan pengurangan kompaun ini adalah berkaitan dengan kompaun berkaitan kesalahan lazim. Kesalahan lazim ni kebanyakan syarikat mereka gagal menyerah simpan. Sebagai contoh, mereka gagal menyerah simpan penyata tahunan ataupun mereka gagal menyerah simpan penyata kewangan ataupun mereka tidak menyediakan penyata kewangan ataupun tidak mengedarkan penyata kewangan tersebut kepada pemegang saham. Ini adalah antara kesalahan-kesalahan lazim yang kita lihat perlu juga diberikan pengurangan untuk membolehkan syarikat-syarikat ini mengemas kini maklumat-maklumat terkini dan seterusnya menyimpan penyata-penyata tersebut dengan SSM. Tetapi untuk menikmati pengurangan kompaun bagi tujuan ini, mereka perlu memastikan bahawa tindakan telah diambil bagi memastikan pematuhan terhadap kesalahan tersebut telah diambil tindakan. Sebagai contoh, mereka perlu memastikan bahawa penyata kewangan disediakan, diedarkan dan diserah simpan dengan SSM. So itu adalah antara inisiatif-inisiatif utama yang kami rasakan boleh membantu sektor korporat. Berapa lama terpakainya pengurangan kompaun ini? Okey. Sebenarnya kompaun ini akan berkuat kuasa sehingga 31 Disember.
Okey, sampai hujung tahun lah ya. Sampai hujung tahun. So inilah yang kita nak cuba war-warkan untuk memastikan sektor korporat mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kompaun-kompaun yang masih tertunggak. 90% tu banyak untuk yang 3 pengurangan kompaun utama untuk 3 kesalahan yang kita nyatakan tadi. Okey Puan, kalau boleh kongsikan selain pada inisiatif berkenaan pengurangan kompaun itu, apa lagi inisiatif lain dia umumkan melalui KPDN ini? Selain daripada itu, kita juga mempunyai pelbagai inisiatif yang sebenarnya boleh membantu masyarakat. Antaranya adalah kita mempunyai skim pendaftaran perniagaan secara percuma. Okey. Ini adalah untuk menggalakkan golongan B40 dan golongan pelajar untuk menceburi bidang perniagaan. Tambah baik yang kita adakan untuk tahun ini adalah selain daripada isi rumah tersebut, selain pada kedua-dua pasangan boleh menikmati skim pendaftaran perniagaan secara percuma ini. Selain daripada itu, untuk tujuan mendorong satu keadaan di mana kepercayaan untuk berurus niaga secara atas talian, kita juga meneruskan pendaftaran percuma SNCM Biz Trust. Okey, yang ini kita sebenarnya bagi secara percuma kepada perkongsian liability terhad. Okey, kalau sebelum ni kita bagi percuma kepada perniagaan seperti pemilikan tunggal dan perkongsian, tetapi kita panjangkan juga pendaftaran ini secara percuma kepada perkongsian liability terhad. Tujuan QR code ni sebenarnya adalah untuk membolehkan sesiapa yang berurus niaga dengan mereka untuk imbas QR code tu dan maklumat berkenaan perniagaan tersebut akan terpapar. So mereka dapat memastikan bahawa mereka sebenarnya akan berurus niaga dengan perniagaan yang sah di sisi undang-undang. Akan terdapatlah maklumat, nombor pendaftaran dan sebagainya. So tahap kepercayaan untuk berurus niaga atas talian tu akan lebih nampak lagi lah. Okey. Selain daripada itu ada juga inisiatif yang ialah memperlihatkan bagaimana golongan OKU juga turut mendapat manfaat daripada inisiatif yang baru ini, Puan. Ya, betul. Untuk inisiatif itu sebenarnya SSM telah pun memperkenalkan inisiatif ini telah agak lama. Ini adalah komitmen kita untuk memastikan golongan OKU tidak tertinggal. The initiative adalah untuk memastikan bahawa mereka diberi pendaftaran secara percuma, bukan setakat itu sahaja. Apabila pendaftaran mereka tamat, mereka boleh memperbaharui pendaftaran tersebut secara percuma juga. So ini adalah untuk memastikan mereka boleh menjadikan bidang perniagaan sebagai punca pendapatan untuk menyara kehidupan mereka lah. Okey, inisiatif yang ketujuh kalau kita boleh kongsikan pada pagi ini di mana untuk meneruskan cadangan pindaan bagi menambah baik pertukaran-pertukaran di bawah Akta Syarikat 2016. Kalau Puan boleh perincikan berkenaan inisiatif ketujuh ni? Ini merupakan satu inisiatif yang sangat penting. Antara cadangan-cadangan yang untuk dimasukkan di dalam rang undang-undang ini adalah berkaitan dengan penambahbaikan kerangka untuk memperkukuhkan lagi rehabilitasi syarikat. Seperti yang saya kongsikan tadi, banyak syarikat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan mereka masih dalam proses untuk lebih berdaya saing. Ketidaktentuan ekonomi pada masa sekarang juga menyumbang kepada ketidakstabilan tersebut. Oleh yang demikian, rang undang-undang ini menyediakan satu kerangka perundangan yang lebih kukuh yang boleh membolehkan mereka untuk berunding dengan pihak pemiutang di samping mendapatkan suntikan dana yang lebih bagus. Rang undang-undang ini kami harap dapat dibentangkan di Parlimen pada penghujung tahun ini. Okey, alhamdulillah itu antara kami sempat rakumkan pada anda berkenaan 9 inisiatif SSM 2023. Bagaimana inisiatif ini boleh membantu mengurangkan bebanan komuniti yang berniaga dan juga sektor korporat di luar sana. Terima kasih kepada Puan Nur Haizam bersama kita hari ini di studio. Kita nak beres seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Melaksanakan pembaharuan supaya Malaysia dapat tergolong antara 20
12 ekonomi terbaik di dunia dari segi daya saing dan ease of doing business. Maka seharusnya diwar-warkan ke seluruh pelosok dunia bahawa Malaysia terbuka dan bersedia menerima kehadiran para pelabur dan peniaga. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Di depan saya sekarang ini dan di sebelah saya ada tamu cukup istimewa. Kita perkenalkan tak lain tak bukan Dato' Azrul Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum Dato', apa khabar? Saya alhamdulillah, cantik baju batik Dato'. Ceria hari ini pagi ni alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ada Dato' dekat sebelah saya hari ini. Okey, untuk kita kongsikan kepada penonton semua berkaitan dengan produk kita bawakan oleh V Asia Cosmetic and Healthcare. Jadi, apa yang kita bawakan? Nampaknya ada 3 benda hari ini, Dato'. Betul. Okay, terima kasih Ipan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Pertama kali Ipan, terima kasih atas peluang yang diberikan. Hari ini saya bersiaran lagi dekat Selamat Pagi Malaysia. Yang mana hari ini jurung-jurung kalinya saya bawakan Ipan, Parti Halia Extra ni adalah produk terbaru daripada V Asia. Yang ini pertama kali kita bersiaran dekat Selamat Pagi Malaysia ya. Dan bercakap mengenai Halia ya, saya percaya pasti semua orang tahu kebaikan Halia ya. Yang mana Halia ni secara semula jadinya bersifat anti radang ya. Kalau kita tengok dulu mak-mak kita ataupun nenek kita dahulu, mereka mengamalkan penggunaan Halia ni ya untuk mengurangkan masalah kesihatan dia. Sebagai contoh, kalau ada masalah kembung perut, angin dalam badan, kemudiannya sakit lutut, radang dan sebagainya, mereka menggunakan Halia. Tak kurang juga kalau kita tengok juga ya, petua-petua lama antaranya kita mengamalkan Halia ya kalau kita demam untuk mengurangkan suhu badan yang tinggi. Dan daripada itu juga kalau kita tengok ya, manfaat Halia ni banyak digunakan ya untuk mengurangkan masalah kesihatan seperti kolesterol yang berlebihan dalam tubuh badan ya. Sebab tu kita rumuskan ya Parti Halia Extra V Asia ni, yang mana ini adalah produk terbaru V Asia ya, yang mana ini adalah kita gunakan Halia yang terbaik ya, yang tumbuh di Malaysia itu Halia bentung ya, yang mana sangat-sangat subur di bentung, yang mana kita gunakan Halia ni kita rumuskan dalam bentuk jus minuman ni, yang mana sangat-sangat mesra untuk anda amalkan, sangat-sangat mudah ya Ipan ya, yang mana kalau kita tengok ya dalam Quran juga ya, yang mana saya baca satu firman ya mengenai Halia, yang mana Halia juga adalah sejenis minuman ya, campuran yang mana terdapat dalam syurga, yang mana dipanggil zanjabil. Dan juga kalau kita tengok ya manfaat Halia ni seperti mana saya katakan tadi, telah lama digunakan oleh masyarakat dinasti Cheng dulu, yang mana mereka percaya Halia ini juga dapat membantu ya memanjangkan hayat seseorang ya. Dan bercakap mengenai Parti Halia Extra V Asia Ipan ya, yang mana rumusan terbaik kita gunakan dalam ni ya, digabungkan ya dengan beberapa Halia seperti Halia bentung, kemudiannya Halia hitam ya, yang mana Halia hitam ni mengikut kajian dapat membantu ya, dapat membantu untuk kelelakian ya, dalaman kelelakian sangat bagus. Kita tengok ya, ramai lelaki bila dah berusia meningkat ada masalah dalaman yang lemah dan sebagainya. Jadi pengambilan Halia ini dapat membantu melancarkan dalaman ya, mengurangkan masalah yang kata orang tu kadang-kadang kalau kita tengok melancarkan dalaman, ramai antara kita ya disebabkan oleh masalah kesihatan, kadang-kadang ya ada masalah organ yang lemah dan sebagainya. Jadi pengambilan penggunaan Halia ni secara semula jadinya dapat membantu ya, sebab apa ianya dapat membantu, ianya mengandungi nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi Ipan. Dan kemudiannya saya sangat cadangkan dia, anda amalkan Parti Halia Extra V Asia ni satu hari sekali hingga 2 kali dah cukup. 15 hingga 30 ml Ipan ni, yang mana pengambilan Parti Halia Extra ni dapat membantu ya membuka salur darah yang tersumbat kadang-kadang ya disebabkan oleh masalah kesihatan pemakanan ya, yang mana ramai antara kita yang takut kadang-kadang ya makan makanan berminyak Ipan, makanan berlemak dan sebagainya, kemudiannya ada masalah kesihatan. Dan juga ya kalau kita tengok corak pemakanan kita ya yang tak sihat ya, sebagai contoh kadang-kadang ada antara kita yang mungkin tak boleh langsung ambil makanan laut ya, sebab apa, takut masalah kesihatan ataupun yang alergik dan sebagainya, tak boleh langsung makan daging ya, makanan berminyak dan sebagainya. Jadi pengambilan makanan tambahan seperti Parti Halia ini dapat membantu meningkatkan mutu tahap menjaga taraf kesihatan, yang mana Ipan walaupun baru di pasaran, alhamdulillah ya setiap hari ya kita tetap menjalankan produksi untuk Parti Halia ini, sebab apa, sambutan yang luar biasa daripada pengguna. Dan harga Parti Halia Extra V Asia ini hanyalah RM65 ya, yang mana kalau anda lihat Ipan ya, Parti Halia ini sangat-sangat pekat ya, berbeza dengan jenama-jenama lain di pasaran. Kita tengok sekarang ni bagaimana demonstrasinya dia, yang mana tidak tuang dekat depan tadi, inilah parti ya, sangat-sangat pekat ya, bukan cairan seperti jenama-jenama lain di pasaran, sangat pekat. Dan kemudian dalam juga kita menggunakan rumusan Halia, daripada Halia ada bawang putih ya, mana bawang putih tunggal dan juga ya bawang putih hitam, yang mana sangat-sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Yang mana bawang putih ni secara semula jadinya bersifat antioksidan ya, sangat-sangat baik. Dan juga ya saya percaya pasti ramai antara kita yang kadang-kadang ada masalah berlebihan angin dalam tubuh badan ya, kadang-kadang bukan je masalah kolesterol dan sebagainya, tapi masalah angin juga kadang-kadang mengganggu ya. Ramai bila dah berusia kadang-kadang saya lihat
ramai ataupun ayah-ayah ataupun pakcik-pakcik kita, kadang-kadang makcik-makcik kita yang dah berusia dengan kita ada masalah susah untuk tidur malam. Jadi kalau saya saya suka minum waktu malam Pak Teh Halia ni sebab apa? Bila saya minum waktu malam, ia dapat membantu untuk membuang lebihan angin dalam tubuh badan, tidur saya lebih nyenyak. Sebelum tidur lagi kita minum Ya, betul. Jadi tidur saya pun lebih lena dan lebih nyenyak. InsyaAllah bila saya bangun besok pagi, saya akan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Okey. Selain itu juga sebenarnya parti Halia ni, yang mana rumusan Halia ni sebenarnya secara saintifiknya sangat-sangat baik untuk penghadaman yang lebih baik, dapat membantu mengurangkan masalah perut buncit. Kadang-kadang kalau kita tengok ramai antara kita yang bila dah usia makin meningkat, kadar metabolisme dah semakin menurun, yang mana kita perhatikan ada masalah kesihatan, perut buncit, obesiti dan sebagainya. Tambah-tambah lagi paling bimbang adalah masalah kolesterol yang berlebihan tubuh badan. Sebab tu kalau saya Ipan, selain pada mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, saya juga turut amalkan makanan tambahan. Seperti parti Halia ni saya sangat cadangkan untuk anda yang dah kata orang tu mungkin risau soal kesihatan dan sebagainya, yang dah cuba macam-macam mungkin kata orang tu kurang berjaya, apa kata anda dapatkan parti Halia Extra BSI ni. Cuba insya-Allah saya kira satu usaha yang sangat baik untuk anda yang inginkan kesihatan yang berganda Ipan. Baik, dan itu berkaitan dengan parti Halia. Betul. Dan seterusnya daripada parti Halia hari ini saya juga turut bawakan ni antara produk BSI yang mendapat sambutan yang hebat di kalangan pengguna. Tak lain tak bukan kita kenalkan Apple Fiber Extra dan juga Orange Fiber Extra ni, yang mana kalau kita tengok ramai antara kita yang kurang menitik berat soal pengambilan serat yang mana serat ni sangat penting yang mana yang dicadangkan oleh World Health Organization Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah 25 hingga 40 gram serat setiap hari. Tetapi ramai antara kita yang mengamalkan serat kurang daripada 10 gram. Sebab tu kalau kita tengok ramai antara kita yang berhadapan dengan masalah obesiti ataupun berlebihan berat badan. Sebagai contoh Ipan disebabkan oleh kata orang tu faktor pemakanan ni, kita tak kawal pemakanan, kita makan makanan berlebihan, makanan berminyak, bergoreng, air berkarbonat, bergas dan sebagainya, sampai kadang-kadang bukan je fizikal kita tak menawan, tetapi ianya boleh mengancam kesihatan tubuh badan dan kalau wanita kadang-kadang susah nak fashion, terpaksa pakai baju besar-besar penampilan kurang menarik dan kita tengok juga yang mana pola pemakanan yang tak sihat rakyat Malaysia ni, kalau kita tengok satu daripada 2 orang rakyat Malaysia berhadapan dengan masalah berlebihan berat badan ataupun masalah obesiti dan juga 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti. Dan sebenarnya punca obesiti juga Ipan boleh menyebabkan masalah hormon terutamanya di kalangan wanita yang mana kurang baik hormon yang tak seimbang dan sebagainya, juga menyebabkan masalah metabolisme yang semakin merosot. Jadi pentingnya pengambilan serat ni untuk mengawal pemakanan supaya kita makan pun kurang. Sebab bila kita dah ambil serat, kita akan makan sedikit kuantiti kecil, kita akan rasa lebih cepat kenyang. Dan kalau anda ambil fiber ni selepas setiap kali makan berat, ianya akan membantu proses penghadaman pelawasan 4 hingga 8 jam. Kita akan ketandas. Segala yang kita makan kata orang tu makanan tak terhadam, tak tersisa tu akan disingkirkan melalui proses pelawasan 4 hingga 8 jam. Anda akan ketandas. Ipan yang mana penghadaman kita lebih baik. Perut kita akan rasa lebih ringan. Jadi serat-serat ni sangat-sangat bagus yang mana dapat membantu untuk mengatasi masalah. Kadang-kadang ramai antara kita juga yang ada masalah obesiti, masalah sembelit susah untuk lawas. Jadi pengambilan serat ni sangat-sangat membantu untuk kata orang tu penghadaman kelancaran usus. Dan saya sangat cadangkan kalau anda berat badan kurang daripada 70 kg boleh dapatkan Apple Fiber Extra ni harga RM36. RM36. Kalau berat badan melebihi 70 kg boleh dapatkan Orange Fiber Extra, harga hanyalah RM40 saja di toko-toko jamu. Dan hari ni bagi anda yang mungkin nak informasi yang lebih lanjut boleh dapatkan konsultasi di HQ kami, hubungi hotline 1-800-88-3990 ataupun boleh buat belian di talian di jombai.my. Dan juga bagi anda yang mungkin masih ada voucher Ipan, kata orang tu nak redeem voucher dan sebagainya, boleh buat belian di TikTok juga. Ada penjimatan. Di TikTok juga ada penjimatan yang hebat. Vasia TikTok shop kita, vasia.official. Dan kemudiannya jangan lupa dapatkan juga di Shopee sampai itu juga di toko-toko jamu yang berhampiran, yang mana saya kira produk biasa dah lama dekat pasaran dari segi kualiti anda tak perlu risau Ipan, yang mana saya kira kalau anda lihat Orange Fiber Extra ni, kalau saya pun saya amalkan waktu malam. Sebab apa? Esok pagi saya bangun Ipan, insya-Allah saya rasa lebih badan saya lebih lawas, lebih ringan, lebih segar, detox, lebih segar dan sebagainya. Dan kalau anda lihat antara rumusan intipati bahan-bahan terbaik kita gunakan dalam ni seperti sekam Penicillin khas, kemudian dalam ni juga ada Garcinia cambogia dapat membantu mengurangkan rasa lapar. Kadang-kadang ramai antara kita yang ada masalah kata orang tu kerap rasa lapar, craving nak makan dan sebagainya. Jadi pengambilan serat ni sangat-sangat bagus untuk
kata orang tu mencapai bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal. Itu dia. Itu produk yang kita bawakan. Yang terakhir hari kita bawakan lotion panas asli. Lotion ni Pan kalau nak buat lotion urutan kadang-kadang lengan-lengan kaki, lutut dan sebagainya. Betul ataupun bagi anda yang nak mengurangkan kata tu kesan rekahan, stretch mark dekat perut ataupun ibu-ibu dalam pantang, saya sangat cadangkan penggunaan lotion panas asli ni yang mana adalah lotion herba sangat-sangat panas, menggunakan pati halia juga, yang mana saya kira lotion ni saya menerima maklum balas yang baik daripada pengguna, yang mana kadang-kadang angin dalam badan masalah selulit ataupun kadang-kadang rekahan nak mengurangkan rekahan dekat badan tu, perut dan sebagainya. Dan saya sangat sukalah guna kat perut saya ni, sebab apa kadang-kadang lelaki kita ada masalah perut buncit sikit tinggi kan. Betul. Jadi saya akan guna juga untuk urutan untuk mengempiskan perut saya ni Pan. Kalau anda yang mungkin wanita nak guna kat bahagian lengan pun boleh guna. Sapu je lotion ni, saya kira kalau mak-mak yang dah berusia kadang-kadang lengan-lengan lutut, kebas kaki, lotion panas asli sangat-sangat istimewa, formulasi yang sangat-sangat baik. Harga dia hanyalah RM26 saja. RM26. Jadi hari ni Pan, kata orang tu saya kira produk hari ni sangat-sangatlah bermanfaat untuk anda semua. Jadi jangan lupa dapatkan di toko-toko jamu. Pati halia extra V Asia tadi, pati halia untuk minuman harga RM65. Kemudiannya apple fiber ni harga dia RM35, orange fiber extra RM40. Boleh dapati di seluruh toko-toko jamu berhampiran, stokis cemerlang yang tertera kat kaca TV anda tadi. Dan juga lotion panas asli ni harga RM26. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli, sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. InsyaAllah Ipan jumpa lagi. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ipan, dengan setiap pembelian barangan V Asia, kita juga turut sumbangkan kepada Yayasan V Asia. Dan bagi anda yang mungkin nak buat sumbangan, boleh scan sekarang ni QR code yang tertera kat kaca TV ni untuk membuat sumbangan kepada Yayasan V Asia Ipan, yang mana dengan setiap sumbangan anda ni sangat-sangat bermanfaat, kita bantu untuk membangunkan rumah. Betul, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare, untuk 3 produk yang dibawakan untuk Selamat Pagi Malaysia ni cukup-cukup memberi manfaat kepada kita semua sebagai umat di dunia ini. Okey, Syahir dah ada kat sini. Terkejut saya. Time's up. Terima kasih Dato' Zofita hari ini. InsyaAllah. Ya, kita juga nak ucapkan terima kasih untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia yang terus setia bersama dengan kami saat wajar 8 pagi tadi. Semoga semua perkongsian kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk anda, dan ialah anda boleh gunakanlah segala ilmu yang kita kongsikan hari ini. Betul, dan kita juga ingin bersama-sama untuk menyusuri ke tanggal 16 September nanti. Jadi kita sama-samalah dapat rasakan semangat ciptakan negara itu. Dan kalau itu kita berjumpa lagi insya-Allah pada hari kemudian ni. Saya Irfan Syamil Nasution dan juga saya Syahida Arifin. Teruskan kesetiaan anda bersama TV1 dan juga saluran berita RTM sehingga kita berjumpa lagi.